Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semua yang ada di dalam masjid ini, pertama kalinya terima kasih kerana memberikan ruang dan peluang saya Man Raja Lawak bersama dengan warga Kuantan, bersama juga Maulana Helmi, Ustaz Maulana Helmi. Saya banyak tengok Ustaz Maulana Helmi bersama dengan artis-artis. Kadang-kadang ada orang syuting, saya tengok tiba-tiba ada gambar Ustaz kat situ. Masya-Allah. Ada geng-geng motor, ada Ustaz. Ada geng-geng macam kita orang ni, ada geng-geng saya dengan kawan-kawan saya yang kru-kru pun ada Ustaz. Maknanya Ustaz ada di mana-mana je Ustaz. InsyaAllah. Itu yang saya rasa bertuah hari ini. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, pertama kalinya saya rasa saya ni dipilih oleh Allah sebenarnya. Sebab bila kita datang sini melangkah ke masjid negeri yang begitu indah ni pun sebenarnya dipilih. Daripada semalam saya dengan kawan-kawan saya, kita bergerak daripada pukul 4:30 pagi, 5 pagi kita bergerak daripada Kuala Lumpur datang sini dengan rasa seronok tuan-tuan. Pasal apa? Bila kita tahu ada majlis ilmu macam ni, santai duha bersama Ustaz Maulana Helmi pula tu, lagilah rasa seronok. Sebab apa? Bila dalam bulan Ramadan dapat pula dalam majlis ilmu yang sebegini, taman-taman syurga yang sebegini, Masya-Allah. Itulah saya dengan kawan-kawan saya ni, saya rasa macam kalau mati pun mati syahid ni rasanya. Masya-Allah. Rasanya datang ni mati-mati syahid ni. Kan? Sebab niat tu dah ada Ustaz Niat baik. niat yang baik. Lepas tu bila saya pula datang sini tuan-tuan dan puan, saya rasa seronok. Sebab apa? Sebab saya pun nak belajar ilmu. Bukan kata penyanyi, bukan kata pencetus rumah je nak masuk syurga, pelawak pun nak masuk syurga juga. Benar. Kan Ustaz? Betul. Dekat dalam syurga nanti ramai pelawak tak Ustaz? Ada InsyaAllah ada. Betul. InsyaAllah. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan jangan rasa kecewa dekat sini. Sebab apa saya kata jangan kecewa? Sebab yang datang bukannya Remy Ishak, yang datang bukan Fatah Amin, tapi yang datang Man Raja Lawak. Janganlah kecewa Masya-Allah. Yang penting ilmu tu sampai tu Ustaz. Masya-Allah. Ilmu yang sampai. InsyaAllah. Dekat sini tuan-tuan dan puan, saya rasa bersyukur sangat. Alhamdulillah saya dengan kawan-kawan saya, lepas dia habis program ni nanti kita akan ke Jerantut Ustaz. Masya-Allah. Ke Jerantut ada hal lagi lah, ada program lain pula kan. Ke tempat saya tu. Ya. Jerantut. Tu pasal dia orang kata Ustaz ayahanda belah sana. Bawah sikit daripada Kak Long 7E. Allahu Akbar. Jadi itulah rasa seronok sangat tuan-tuan dan puan, kita dapat sharing dengan adik-adik kita, abang, kakak-kakak semua yang ada kat sini. Saya rasa seronok sangat sehinggalah jam pukul 12 tengah hari. Cukup ke waktu tu tuan-tuan dan puan? Rasa cukup tak waktu tu 2 jam bersama dengan Ustaz Maulana Helmi? Cukup ke? Cukup insya-Allah. Sebenarnya ilmu ni memang tak pernah cukup Ustaz. Nak pula kita bercerita pasal Al-Quran. Benar ya Allah. Itu pasal kadang-kadang ada orang kata kita boleh beli jam, tapi kita tak boleh beli masa. Ada orang macam saya ni, sibuk 24 jam. Macam saya pernah dengar tuan-tuan dan puan, Datuk Roshamno sendiri cakap apa? Masa zaman PKP tu, dia rasa dia bersyukur. Pasal apa dia bersyukur? Sebab waktu itulah dia dapat bersama dengan anak isteri dia 1 bulan, solat tarawih sekali. Betul. Baca Quran sekali, beribadah sekali. Sebab sebelum tu tak pernah dapat waktu bersama. Jadi bila dapat waktu bersama ni, kita manfaatkan ruang dan peluang ni bersama dengan saya, dengan Ustaz Maulana Helmi, kita sharing sikit lah. Ustaz? Boleh. Banyak sangat saya bercakap, macam saya seorang je berceramah hari ni. Tak apa. Masa lama insya-Allah. Masa panjang ni Ustaz. Masa panjang. Jadi dekat sini tuan-tuan, kita ada 3 hari je sebenarnya dalam hidup ni. Siapa pernah dengar? Saya pernah bercakap, dalam hidup kita ni cuma ada 3 hari je. Tak banyak pun masa kita sebenarnya, ada 3 hari je. Hari yang pertama, hari semalam. Hari semalam yang tak boleh ulang. Walaupun 1 minit, walaupun 1 saat, tak boleh ulang. Hari yang kedua, hari esok. Hari esok, belum tentu lagi kita boleh jumpa ke tak boleh jumpa. Silat-silat bulan, kita keluar melangkah daripada masjid ni, innalillah. Kita tak tahu hari esok apa akan jadi. Kita cuma ada hari yang ketiga, iaitu hari ini. Jadi kita ada hari ini je tuan-tuan, ada saat ni je, ada peluang yang ini saja yang Allah bagi pada kita, pada semua yang ada dekat sini.
Kita perbaiki kesilapan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan semalam. Dan kalau boleh kita bawa bekalan-bekalan kita untuk hari esok. InsyaAllah tuan-tuan, dalam hidup kita ada berapa hari tuan-tuan? 3 hari. 3 hari je sebenarnya. Tak banyak pun. Itu pasal lah saya ada satu perkataan yang orang suka dengar lah Ustaz. Hidup kita ni kena berjalan, jangan berlari. Sebab hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Itulah. Saya pun tercari-cari juga apa maksud dia sebenarnya tu. Saya main cakap je masa tu. Tapi ada maksud dia lah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa untuk santai duha istimewanya nuzul Al-Quran ni, saya rasa yang lebih layak cerita pasal Al-Quran Maulana Helmi lah. Jadi saya rasa macam mana Ustaz, saya pun kadang-kadang bila fikir balik, saya ni sebenarnya nak bagi orang kata apa, pengakuan ni kadang-kadang rasa macam takut ada yang rasa macam betul ke dia ni, betul ke tak betul. Sebab saya dulu masa mengaji Al-Quran dulu, masa kecil-kecil, bermula daripada umur 5 tahun, 6 tahun mengaji, berpindah-pindah. Ada ustaz ni, ada. Itu pun tak tahu betul ke tak betul. Bila dah besar ni pula, ada hati kadang-kadang nak baca Al-Quran. Memang dah baca dah apa setengah. Lepas tu kawan-kawan kadang-kadang ada di antara mereka ni, kadang-kadang kawan-kawan, kalau kawan kita baik, maknanya baiklah kita. Kalau kawan-kawan kita membawa kepada benda yang tak baiklah kita. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya mengakulah, saya ni sebenarnya nak baca Al-Quran tu mengangkat-angkat. Biarpun muka tak kacak, tapi itulah, baca Al-Quran tu mengangkat-angkat Ustaz. Tu kadang-kadang bila kita nak mengangkat, yang penting ni nak belajar Ustaz. Ya, betul. Nak belajar, sentiasa belajar, Betul. sentiasa mencari ilmu agama. Dapat juga pahala, walaupun berangkat tu dapat juga pahala. Sebab bezanya manusia dengan makhluk ni, yang saya dengar daripada ustaz-ustaz dia cakap apa, kalau kita takut dengan makhluk tuan-tuan, kalau takut dengan harimau kita lari. Kalau kita takut dengan hantu kita lari. Kalau kita takut dengan lembaga hasil pun kita lari. Tapi kalau kita takut dengan Allah, kita kena dekati. Dekat dengan Lagi dekat, lagi takut, lagi dekat. lagi dekat. Lagi takut, lagi dekat. Betul Ustaz? Macam budak kecil lah. Budak kecil ni bila dia takut mak dia nak pukul dia terus peluk kaki mak dia. Betul Ustaz. Dia selamat di situ. Dia dah pandai dah, dia tahu dah. Betul Ustaz. Jadi Ustaz cerita sikit lah Ustaz. Mukjizat Al-Quran ni Ustaz, semua nak tahu. Sebenarnya mukjizat Al-Quran ni sehingga hari kiamat lah Ustaz. Jadi Ustaz boleh cerita tak mukjizat Al-Quran ni? Kenapa Al-Quran ni dikatakan mukjizat sebenarnya? Masya Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala Rasul Karim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya merakamkan ribuan terima kasih kepada Datuk Ustaz Tuan Haji Badli Shah bin Alauddin dan juga barisan ahli jawatankuasa Masjid Sultan Ahmad Shah Kuantan. Begitu juga para tetamu yang hadir untuk menyertai sembang doha pada pagi yang mulia ini, Masya Allah. Jadi Abaman, sebagaimana yang kita sedia maklum, Allah hantar para Nabi ke dunia ini untuk zahirkan kebenaran. Betul. Sebagai hujah. Masya Allah, Allah Ta'ala hantar para Anbiya alaihissalatu wassalam ni hatta kaila yakuna alaihim hujjatun ba'dar rusul. Selepas kedatangan Rasul, manusia yang datang ke dunia ni tak ada alasan dah untuk tak nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang cipta manusia ni, Allah tahu manusia ni sifat dia degil, suka menentang kebenaran. Lebih-lebih lagi benda yang dia tak tahu. Pepatah Arab ada menyebut annasu a'da'ul lima jahilu. Manusia ni selalu memusuhi benda yang dia tak tahu. Betul tak? Lebih-lebih lagi lah urusan agama, urusan akhirat. Mana manusia tahu tentang azab kubur, tentang padang mahsyar, tentang syurga, tentang neraka. Dan bahkan benda yang paling manusia tak tahu, zat yang manusia tak tahu adalah tentang Allah sendiri, manusia tak tahu. Betul. Maka Allah Ta'ala hantar para Nabi. Para Nabi ni datang kepada kaum yang mempunyai kepakaran tertentu. Semua kaum ada kepakaran. Umat Nabi Hud AS pakarnya, kepakaran dia dari segi membina badan bang. Masya Allah, bodybuilder. Macam member saya bina perut tu. Tu bina, Masya Allah.
Kekuatan mereka ni sampai syiar mereka punya hashtag dia orang ni, man asyaddu minna quwwah. Siapa akan boleh jadi lebih kuat daripada kami? Itu kuatnya sampai dikatakan kaum Ad ni boleh cabut pokok kurma ataupun kalau kita ni kelapa sawit boleh cabut dengan tangan kanan dia, masya-Allah. Kuat. Itu memang power betul lah kan. Jadi di atas sebab itu dia lupa pada Allah. Dia ingkar pada Allah. Jadi Allah hantar Nabi-Nabi ni bawa kebenaran tapi kaum dia tak nak terima. Betul. Lalu Allah Ta'ala berikan mukjizat pada para Nabi. Nabi Musa AS, tukang sihir bawa datang ular yang banyak. Tetapi biasanya mukjizat ni, mukjizat tu melemahkan. Ajizah dalam bahasa Arab maknanya lemah. Mukjizat memperlemahkan musuh. Macam mana nak lemahkan musuh? Nabi Isa AS datang kepada umat yang kepakarannya bidang kedokteran. Tapi kita semua sedia maklum doktor ada 3 penyakit doktor tak boleh rawat sampai hari kiamat. Yang pertama, menghidupkan orang mati. Betul. Memang tak ada doktor dalam dunia ni boleh hidupkan orang mati. Allah datangkan Nabi Isa AS, dia boleh hidupkan orang yang mati. Tapi sekali je lah. Tak boleh berulang-ulang kali. Lepas mati hidup balik, tak boleh. Sekali mati, hidup balik, Allah bagi mukjizat pada Nabi Isa AS. Yang kedua, semua doktor dalam dunia tak boleh menyembuhkan orang yang kena sakit buta, masya-Allah. Orang yang buta matanya daripada asal dah tak boleh nak dicelikkan walau macam mana pun hebat ilmu kedokteran yang ada. Wallahu alam, sekarang saya tak tahu. Tapi buat masa itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi. Maka begitulah juga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sembuhkan orang yang ada penyakit sopak, masya-Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah lagi beberapa ekstra tambahan mukjizat dia. Dia boleh bentukkan tanah dalam rupa burung, ditiup, burung tu boleh terbang, hidup. Lagi Nabi Isa AS beritahu, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum. Nabi Isa AS boleh cerita kat orang, pagi tadi makan apa? Nasi lemak ke, nasi goreng ke, roti canai ke, teh tarik ke, kopi o ke. Orang dah minum, dia boleh sebut, pagi tadi tuan makan ini kan. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Kamu simpan apa kat rumah? Kat rumah ada bela apa? Bela ayam, bela itik, semua Nabi Isa AS boleh cerita. Ini antara mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Isa AS. Tapi ulama kata beza mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain mukjizat dia sementara. Sebab risalah dia sementara, jadi wafatnya Nabi, hilanglah tongkat Nabi Musa AS, hilang. Mukjizat Nabi mati hilang, ditelan zaman, masya-Allah. Tetapi mukjizat Al-Quran yang Allah bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang pertama dia mukjizat yang kekal, bang. Sampai hari kiamat. Nabi dah wafat tapi Al-Quran masih ada. Yang kedua, mukjizat Al-Quran ni Allah nak lemahkan orang Arab jahiliyah yang waktu itu. Orang Arab ni kepakaran dia, kemahiran orang Arab adalah dari segi berbahasa. Zaman Arab dulu dia ada kehebatan para penyair, masya-Allah. Sekarang ni ada pelawak, tapi zaman dulu dia ada penyair. Penyair ni dia boleh buat orang gelak, dia boleh buat orang menangis. Bahkan dengan syair ni kekuatan nak berperang, dia boleh buat musuh jadi gerun, menggigil kaki dengan syair dia. Sehingga waktu itu orang Arab jahiliah telah menggantungkan 7 jenis syair. Ada 7 syair, dia ada peraduan, ada pertandingan. Bukan pertandingan Maharaja Lawak je. Kita tiada tahu. Tapi yang ni pertandingan, siapa yang mana syair dia paling tinggi nilai sastranya akan digantung syair itu di dinding Kaabah. Maknanya bahasa tu. Bahasa Arab ni sangat ajaib. Bahasa yang paling sempurna sekali dalam dunia. Allah pilih untuk Allah ta'birkan, untuk Allah Ta'ala. Allah nak bercakap dengan kita, bahasa Tuhan dengan bahasa hamba tak akan sama. Tetapi Allah pilih dalam banyak-banyak bahasa di dunia, bahasa Arab lah bahasa yang paling sempurna, yang paling menepati kehendak Allah Ta'ala. Lalu Allah pilih bahasa Arab. Cumanya waktu itu, Masya Allah, 7 penyair ini tak pernah kalah. Bila turunnya Al-Quran, satu persatu syair itu telah mula diturunkan oleh Tuhan dia. Malu sebab apa? Bahasa manusia dengan bahasa Tuhan mana boleh sama.
Ha? Wa inna fadlillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqih. Beza perkataan Allah dengan perkataan makhluk sama macam beza tingginya Tuhan dengan rendahnya makhluk. Betul. Bahasa kita mana boleh sama? Betul. Sebab itu orang Arab jahiliah ni bila dia dengar Quran dia tahu ini ma huwa kalamul bashar, ini bukan percakapan manusia. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Ya. Kita berkawan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun daripada kecil berkawan, kenal dia daripada kecil. Macam kita ada kawan rapat di kampung kita, kita tahu. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua benda yang Allah tak ajar pada dia. Yang pertama, dia tak boleh membaca dan tak boleh menulis, ummi. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tak pandai bersyair. Sehingga Allah telah sebut dalam surah Yasin, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin." Kami tak pernah ajar syair kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memang tak patut pun Nabi Muhammad ni belajar syair. Bukan kerja Nabi untuk belajar syair. Betul. Belajar puisi, belajar apa semua, walaupun puisi pantun ini satu seni dalam bahasa. Orang Arab berbangga dengan syair, tetapi Al-Quran datang berbeza daripada syair. Mana pernah syair ada sebut alif lam mim ha mim ain sin qaf. Orang Arab tak pernah buat. Dalam banyak-banyak penyair itu ada seorang penyair yang masih tak nak mengaku kalah lagi. Oh. Dia rasa dia otai bang. Kan? Saya ni otai penyair. Namanya Umru'ul Qais, masya-Allah. Umru'ul Qais, syair dia terakhir sekali yang diturunkan daripada dinding Kaabah setelah turunnya Al-Quran. Tetapi dia bila mana didengar sepotong ayat Quran, sepatah ayat Quran yang mana ada 9 patah perkataan tetapi ada 12 nilai balaghah. Orang yang mengaji bahasa Arab ni dia tahu dalam bahasa Arab dia ada balaghah, dia ada ma'ani, ada bayan, ada masya-Allah, ada dia punya nilai balaghah di sastra dia tu, nilai sastranya ada 12 poin yang kalau dibahaskan hanya 9 patah perkataan. Ayatnya apa? Masya-Allah, tak salah saya dalam suratul Hajj Allah SWT firman, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam ketika mana berlaku banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah berfirman kepada wa qila ya ardu, difirmankan kepada bumi, wahai bumi, ibla'i ma'aki, telanlah air kamu. Macam kita ni telan air liur ni. Ya. Bulan puasa ni bang. Telan air liur. Kan? Bumi pun Allah suruh telan air. Air yang telah banjir penuh ni, membanjiri dunia ni, Allah suruh bumi telan. Kan? Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhenti daripada turunkan hujan. Seolah-olah Allah Ta'ala suruh iqla'. Kan? Masya Allah, iqla' ni kalau kapal terbang ni, iqla' ni maknanya take off. Masya Allah. Wa ghidhal ma', tiba-tiba air telah pun surut. Masya Allah. Wa qudiyal amr, keputusan telah dibuat oleh Allah Ta'ala. Wa qila fastawat 'alal judi, maka akhirnya kapal telah mendarat di atas bukit Judi. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin, dikatakan jauhlah bagi hamba Allah Ta'ala yang zalim. Kita dengar benda ni biasa. Ya. Sebenarnya kata seorang alim, Syekh Tariq Jamil hafizahullah ta'ala, seorang alim besar daripada Pakistan, dia beritahu apa? Hari ini kita umat akhir zaman telah diuji oleh Allah dengan satu musibah. Apa dia musibah bang? Umat akhir zaman, kita umat yang memiliki Al-Quran, Al-Quran turun untuk kita. Al-Quran ni hudan linnas. Dia kata jin yang Allah Ta'ala tak bagi Quran ni bukan untuk mereka. Sebenarnya Al-Quran ni untuk manusia, hudan linnas. Jin sebenarnya bukan penerima Quran yang sebenar. Tetapi jin sendiri bila dengar Nabi baca Quran, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin kata, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Sekumpulan jin datang dengar Nabi baca Quran dalam solat tahajud. Masya Allah. Jin pun dengar Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar Quran yang sangat ajaib. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Quran ini memimpin kita ke jalan yang lurus. Akhirnya kami semua beriman pada Al-Quran. Jin pun dengar tertarik dengan Quran.
Tetapi kita umat akhir zaman yang turun Al-Quran ke atas kita, hari ini kita buta tak nampak keindahan Quran, sehingga kita nampak ada benda lain, bacaan lain yang lebih menarik daripada Al-Quran. Betul Ustaz. Sedangkan dia kata orang Arab jahiliah dulu yang jahil, yang kafir, yang musyrik, didengar Nabi baca Quran, terus dia tertarik. Satu hari, satu orang kafir Quraisy yang dalam Quran dia dipanggil Aladul Khisam, musuh Islam yang paling ketat sekali, namanya Walid bin Mughirah. Dia ni cakap kat kawan-kawan, engkau ni duk bising je kata Muhammad ni dia baca syair, dia baca syair, dia baca syair, tapi syair dia lain macam. Jadi aku nak pergi dengar apa yang dia cakap ni. Aku ni bapa sastrawan, bapa sastrawan negara. Masya Allah. Jadi saya boleh nilai sastra Muhammad ni setakat mana, hebat ke tak hebat. Jadi dia cakap, wahai Muhammad, iqra' alayya Quran, bacakan Quran untuk aku. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW pun mula baca Al-Quran. Nak baca syair mana perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dah lain. Lepas tu Nabi pun mula baca Quran. Beberapa potong ayat Quran Nabi baca, sehingga akhirnya mengalir air mata dia, tunduk dan patuh. Seorang musuh Islam yang paling ketat sekalipun tunduk lemah depan Quran, sampai mengalir air mata dia. Sampai dia cakap dalam bahasa dia, dalam bahasa Arab, wallahi, innalahu halawatun, Quran ni ada kemanisan yang tersendiri. Masya Allah. Kan? Kalau orang berlawak ni, punchline tu daripada awal sampai akhir bang. Ada punchline Quran ni. Bismillah tu dah punchline dah. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak mengaji pula kena ambil wuduk pula siap. Nak baca syair tak payah. Nak menyanyi tak payah. Nak buat lawak, abang biasa ambil wuduk. Kan? Kalau ambil wuduk lagi bagus, Masya Allah. Kan? Saya nak naik kuda, saya akan ambil wuduk bang. Sebab saya rasa bila ambil wuduk sambil naik kuda ni, dia semangat dia lebih bang. Masya Allah. Nak baca Quran kena ada wuduk. Orang berjunub tak boleh baca Quran. Nak mulakan fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nak baca Quran minta perlindungan daripada syaitanir rajim. Dalam keadaan hadas tak boleh baca Quran. Nak mula Quran baca dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Boleh kita mula baca Quran. Sampai dia kata Al-Quran ni manis sampai ke ujung. Biasa syair, kalau kita tengok syair, dia biasa mula dipuji perempuan dulu. Kalau kebanyakan syair, bahkan kita pun lagu-lagu kat Malaysia ni bang, Isabella lah, Rozana lah, kan? Lagu-lagu ni biasanya memuji makhluk lah, memuji perempuan. Betul. Kan? Abang Ali Ekspedisi pun sahabat kita, dia kata, dulu saya masa dalam zaman tak faham, tak tahu, dia kata, kita ingat bunga angkasa. Kan? Ya. Lagu untuk pramugari, dia kata. Tapi sampai sekarang tak dapat kahwin dengan pramugari, dia kata. Kan? Lagu bunga angkasa. Tapi akhirnya bila dia dah hijrah, dia cakap Allah yang Esa, lagu tu. Rupanya sedap makna dia, Masya Allah. Banyak juga lagu-lagu yang dikarang oleh komposer-komposer hebat ni, lagu-lagu ketuhanan. Bila kita ubah makna dia, Masya Allah, sangat hebat makna dia. Betul. Jadi tuan-tuan mulia, nak cerita pada kita, Quran ni daripada awal mula, start sampai ujung, semuanya poin-poin yang hebat. Kita boleh dapat faedah ruhiyah, faedah kerohanian. Jiwa kita bercahaya. Hati yang keras baca Quran boleh jadi lembut. Tadi, Masya Allah, Abang Man sempat share. Saya terperanjat bila dengar Abang Man share ayat Lau anzalna hazal Quran ala jabal. Kalau kami turunkan Al-Quran ke atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kamu akan dapati gunung yang kukuh, yang kuat ini. Biasa gunung kalau kena taupan, kuat macam mana pun banjir. Pahang baru ni kena banjir bang. Tapi gunung tahan, tak bergerak bang, tak berganjak. Masya Allah. Tetapi gunung yang begitu hebat ni, kalau turun Al-Quran atas gunung, la ra'aitahu khashi'an, kamu akan tengok gunung itu akan khusyuk, menggigil ketakutan pada Allah Ta'ala. Mutasaddi'an min khasyatillah, meletup gunung ni.
kerana takut pada Allah Ta'ala. Ulama kata gunung yang keras pun kalau terima Quran boleh lembut, maka apatah lagi hati manusia yang memang Allah ciptakan. Lebih-lebih lagi lah kita ni orang Melayu bang kan. Orang Melayu ni satu benda yang pelik, yang orang luar pelik tentang kita bang. Apa dia bang? Malaysia ni antara negara yang selalu dapat juara internasional tilawah Quran, Masya Allah. Dan kita ucapkan tahniah pada kerajaan kita. Daripada awal lagi, dah berpuluh-puluh tahun dah Malaysia menganjurkan majlis tilawah Al-Quran. Orang Arab selalu bagi markah paling tinggi bila orang Malaysia, orang Melayu, Indonesia, orang Thailand, orang Filipina, orang Brunei baca Quran. Orang Arab pun giling kepala. Tapi bila diajak kita cakap bahasa Arab, orang Melayu tak pandai cakap Arab. Tapi baca Quran pandai. Itu orang Arab tak boleh faham. Dia tak boleh nak faham macam mana orang Melayu ni cakap Arab sepatah haram tak pandai. Tetapi baca Quran lebih fasih daripada orang Arab. Memang Allah Ta'ala create kita bangsa Melayu ni sangat sesuai dengan Quran. Sebab itu kadang-kadang kita ni tengok Masya Allah, dalam sukan pun saya selalu cerita, kebanyakan kita ni habis banyak masa dan duit untuk majukan sukan, dan kita pun sebut majulah sukan untuk negara bang. Tapi kita tengok umat Islam ni bila dia ambil sukan yang sesuai dengan orang Islam, Allah Ta'ala bagi dia dapat jadi juara dunia bang. Masya Allah. Dapat jadi juara dunia. Sukan memanah, sukan berkuda, sukan berenang, sukan bergusti. Orang Islam kalau ambil 4 sukan ni, dia jadi juara. Kita tengok Khabib, Masya Allah. Dia menang. Tapi bagusnya, kalau orang puji dia, dia kata, bukan aku. Di atas yang bagi aku menang. Betul. Masya Allah. Khabib ni, dia telah memajukan sukan gusti ni sampai dikatakan sampai tahap juara dunia. Orang Islam ambil bidang yang sesuai dengan diri dia, maka dia jadi juara dunia. Begitulah bila orang Islam kita ambil Quran dalam hidup dia, maka Allah Ta'ala bagi kecemerlangan. Lebih pula sesuai dengan kita, orang yang lemah lembut, orang yang suka seni, orang yang suka hiburan. Orang Melayu ni memang suka hiburan. Majlis kahwin pun ada hiburan. Dalam majlis anak lahir pun Masya Allah. Sebab itu ulama-ulama kita anjurkan selawat. Antara tarawih dengan tarawih sementara nak tunggu, takut kita jemu, Masya Allah. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu sebenarnya seni hiburan. Sambil-sambil kita beribadat, tak nak bagi jemu, ada selang-seli Masya Allah dengan hiburan supaya ibadat ini tak nampak satu bebanan, tetapi satu kekuatan, satu benda yang menyeronokkan Masya Allah. Itulah cerita lebih kurang Abang tentang makna mukjizat. Yang mana siapa-siapa pun yang mengkaji Quran ni, sekeras hati mana pun. Saya nak tutup dengan satu cerita bang, Masya Allah. Zaman dulu, ada satu orang yang bernama Abdullah bin Mughaffal. Dia ni dulu belum Islam. Satu orang daripada bangsa Farsi. Dia telah ambil tawaran daripada raja negara Farsi untuk ambil masa setahun untuk duduk buat satu kitab sebiji macam Quran. Dia nak challenge Quran. Sebab Allah Ta'ala telah challenge siapa yang mengatakan Quran ni bukan daripada Allah, Quran ni datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah challenge dia. Yang pertama, buat sebiji buku macam Quran. Kalau tak boleh, Allah kata 10 ayat. Kalau tak boleh 10 ayat, 1 ayat yang sama nilai sastera dengan Quran. Akhirnya dia kata, saya ambil tanggungjawab setahun. Saya nak buat kitab ni. Dia pun buat. Tak keluar, tak pergi ke mana, melainkan hanya untuk buang air besar, buang air kecil. Maka cukup genap setahun, besok cukup 365 hari. Hari ni hari ke-364. Dia kata buka tingkap sekejap, nak ambil angin. Penat ni setahun bekerja. Besok dah nak launching ni. Nak launching saya punya kitab untuk lawan Quran. Maka tuan-tuan yang mulia, dia buka tingkap, tiba-tiba dengar satu orang budak perempuan membaca ayat tadi. Wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'
وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Terus dia jatuh, terduduk dia. Dia kata setahun aku ambil masa untuk challenge Quran. Aku dah hampir berjaya, besok dah nak launching kitab yang baru yang aku telah buat. Aku telah spend 364 hari untuk buat benda ni. Tetapi sepatah ayat Quran ini telah membatalkan semua nilai balarah, nilai sastra yang ada di dalam kitab yang aku buat ni. Dia ambil kitab dia, dia bakar, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa saja yang kaji Quran, siapa saja yang baca Quran, kalau orang kafir pun baca Quran dia boleh tunduk, apatah lagi kita orang Islam. Kalau kita baca Al-Quran pada anak, ibu yang sedang mengandung, rajin baca Quran, anak dalam perut, ulama kata anak ni tak boleh baca, tak boleh bercakap, tetapi anak ini dah boleh mendengar dan boleh menghafal Quran. Sebab tu kalau kita nak anak jadi Al-Hafiz, ibu-ibu kena rajin buka Quran, baca Quran masa kita ni Masya Allah mengandung. Allah Ta'ala bagi automatik, anak ni dia dah menghafal Quran masa di dalam kandungan lagi. Itulah mukjizat. Masya Allah. Jadi mungkin ada lagi. Masya Allah. Pak Man teruskan. Saya seronok Ustaz. Masya Allah. Seronok sebab saya jarang dapat bersama dengan Ustaz kan. Masya Allah. Selalu dengan ustaz-ustaz lain tu saya ada jugalah. Adalah juga. Masya Allah. Dengan Ustaz memang ini jarang. Kali pertama lah kot. Ini kali pertama ni. Kali pertama Masya Allah. Kena pula tengok depan-depan. Lagi rasa macam seronok sangat lah. Alhamdulillah. Tapi itulah Ustaz. Kan, itulah Ustaz. Kadang-kadang bila kita tengok Ustaz zaman sekarang ni, ramai bukan kata dekat sini lah, dekat luar lah. Dekat tempat lain. Ramai lagi suka tengok WhatsApp. Ya Allah. Ramai lagi suka tengok Facebook. Baca Allah. WhatsApp, baca Facebook. Facebook tak ada apa-apa Kang, tutup, buka balik WhatsApp. Masya Allah. Lepas baca WhatsApp Kang, baca Facebook. Kena pula dekat sini ada pula yang baca. Tengok TikTok. TikTok ada lah? Ada. Itu rajin Ustaz sekarang, zaman-zaman sekarang. Masya Allah. Macam saya ni jarang lah, kawan-kawan saya tu selalu ni. Kita tunjuk kawan-kawan je lah pasal ada orang. Jadi zaman sekarang ni cabaran dia memang hebat lah Ustaz. Hebat lah, Masya Allah. Jangan katalah Ustaz, kadang-kadang waktu Ramadan macam ni pun nak tunggu waktu berbuka pun patutnya bolehlah selak 2-3 like. Betul. Al-Quran baca 2-3 ayat pun tak apa kan Ustaz. Tapi lebih gemar pula baca WhatsApp. Ya Allah. Baca Facebook. Ini Kiah tu buka puasa makan apa hari ni Kan? Kita pula ada grup WhatsApp pula tu. Macam-macam jamuan semua ada diorang letak dalam tu. Macam-macam lah. Jadi kita ni disibukkan Ustaz sebenarnya. Kita dilalaikan sebenarnya. Dilalaikan, tanpa sedar. Tanpa kita sedar, kadang-kadang tengok-tengok dah 1 jam kita layan telefon. Betul. Kita boleh bagi masa dengan telefon 1 jam. Tapi kita tak boleh bagi masa 5 minit dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Itu yang sayang tu Ustaz. Sampai tertidur dengan handphone bang. Sampai tertidur dengan handphone pun kadang ada. Handphone jatuh atas muka bang. Itulah. Kadang-kadang handphone jatuh pada muka pun ada. Allahu Akbar. Ada tu pula, suami nak buka puasa, tak layan pula suami. Tapi bukan kat sini lah, orang luar lah. Yang suami pula kadang-kadang isteri kata, bang tolonglah sikit bang, hidang ni. Suami pula melayan pula. WhatsApp sana, WhatsApp. Kadang-kadang itulah cabaran dia Ustaz. Cabaran dia, betul. Dia masa yang akan datang ni kita tak tahu apa jadi. Tapi bila kita tengok sekarang ni zaman adik-adik kita yang ada kat sini, Alhamdulillah lah. Kita tengok adik-adik kita ni bakal-bakal peneraju kita nanti. Kita doakanlah mereka semua ni dapat meneraju kita ni terus kepada Islam. Tapi sekarang ni kalau kita tengok, ya Allah, baru-baru ni viral Ustaz. Dekat dataran mereka, ramai budak-budak macam satu kampung turun tu. Semata-mata tak ada apa pun. Benda-benda yang kena pada bulan Ramadan. Buat pula benda-benda yang kita tengok macam tak berfaedah. Patutnya malam-malam macam tu, malam-malam pukul 2-3 pagi bolehlah kita buat benda-benda yang berfaedah. Contoh kalau kita kumpul ramai-ramai, kita buat benda-benda yang berfaedah, baca Quran. Bertahajud ke apa kan. Tapi bila kita dah tengok suasana macam tu Ustaz, saya pun risau sebenarnya. Sebab bila saya pun takut saya pun termasuk dalam golongan tu. Sebab saya ni artis Ustaz. Saya ni artis. Jadi itulah kadang-kadang saya ni kalau siapa-siapa yang dekat sini yang tengok dalam TV apa semua, saya ni kadang-kadang bagi kata-kata hikmah. Mengajak orang kepada kebaikan. Itu saya kurang popular sangat. Jaranglah orang suka benda-benda baik ni Ustaz. Ya, betul. Tapi kita buat juga. Sebab apa? Sebab kita rasa saya punya bidang ni bukan semata-mata untuk bagi hiburan je kepada abang-abang, kakak-kakak semua.
tapi nak juga bagi kesedaran, bukan pada mereka Ustaz, untuk saya sendiri. Biar viral pada benda yang positif kan. Betul, Jangan Ustaz. viral benda yang negatif. Betul Ustaz. Kan banyak orang nak glamour dengan benda-benda Dengan negatif. benda-benda negatif tu yang kadang-kadang walaupun mengaibkan diri sendiri kadang-kadang. betul, mengaibkan diri sendiri tu kadang-kadang kita nak membendung lah benda-benda tu Ustaz. Masya Tapi Allah. kalau Ustaz tengok sekarang Ustaz, yang dah banyak berubah macam Haji Nabil. Haji Nabil. Haji Masya Nabil Allah. dah hebat dah dia Dah sekarang hebat, ni, hebat. Dia boleh cerita dengan orang sebelum sembahyang subuh dia sembahyang 18 rakaat, ganti balik. Ganti balik, qada balik sembahyang qada lama. balik Masya sembahyang dia Allah. yang tinggal tu. Itu yang contoh-contoh baik. Yang positif lah Yang kita. positif. Ha. Ada pengikut-pengikut contoh macam Ustaz kata tadi lah, Abang Ali Ekspedisi. Masya Allah. Abang Ijam Medicine. Ya. Lepas tu ada pula ramai Abang lah Iwan. Ustaz. Abang Iwan Dangdut. Dan saya nak share dengan Iman ni tentang beberapa perkembangan artis hijrah kita yang sangat maju dalam bidang Quran ni. Betul Ustaz. Masya Allah. Antaranya saya tengok Abang Syamsul Ghawraw, Syamsul Ghawraw. kemudian Abang Ijam Medicine. Medicine. Dua orang ni selepas dia berhijrah, dia tekun belajar Quran sampai dapat tauliah. Abang Ijam dapat tauliah Negeri Sembilan mengajar Quran. Gajah. Abang Syamsul Ghawraw dapat tauliah Negeri Selangor mengajar Quran. Betul. Abang Iwan Dandut, dulu Raja Dandut, sekarang dia ada buka madrasah tahfiz dekat Kisaran, dekat Medan. Kami dah pergi naik kapal dekat Kelang tu pergi ke Kisaran sana. Alhamdulillah kita tengok tempat dulu dia buat tempat dia jual ayam, dia buat reban ayam dulu, Reban ayam. dia bisnes ayam. Sekarang ni ditukar jadi madrasah tahfiz, ada 200 orang pelajar. Allah. Maknanya artis ni pun bila dibawa ke jalan agama memang Allahu Akbar, Allah bagi kecemerlangan yang luar biasa. Betul Ustaz. Siapa sangka kan? Betul, Siapa sangka. Abang Ali Ekspedisi, anak dia dihantar belajar tahfiz dan dah hampir jadi maulana dah sekarang dia. Tinggal setahun je lagi. Allah. Tapi kebetulan Allah uji dia sakit kan? Betul. Sakit, dia sekarang ni kena stroke. Anak dia yang sepatutnya khatam tahun ni terpaksa berhenti belajar dulu untuk bantu ayah dia. Jual kerepek je ni sebelum raya ni untuk bantu keluarga punya ekonomi. Nak beritahu Allah ubah kehidupan artis ni bila mereka berhijrah dekat pada agama, dekat dengan Quran. Quran ni mengangkat martabat manusia ni, Masya Allah, setinggi-tinggi darjat. Betul, di dunia dan di akhirat, Masya Allah. Betul. Kalau kita tak ada lah nama kita terukir di bintang nanti Ustaz, tapi yang pastinya nama kita pasti diukir di batu nisan nanti Ustaz. Betul. Allah Akbar. Itu yang Tepat penting tu. Itu memang kata-kata hikmah yang bagus. Betul Ustaz. Macam saya nak ingatkanlah semua abang-abang, kakak-kakak. Ni untuk isteri saya sekali lah. Dekat rumah tu saya ingatkan dia, biarlah kita bawa kereta hari raya ni, kereta yang lama. Ada 1000 kenangan. Betul. Daripada kau nak beli kereta baru, bayar 1000 sebulan. Dia pun pening, dia kata, macam tu tak payahlah beli kereta baru. Yang penting sekarang ni kenangan yang ada dalam tu Ustaz, bersama dengan isteri, anak-anak, apa semua. Itu yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang dunia ni, artis sekalipun, kalau pandai pembawakan dia Ustaz. Pembawakan tu yang penting tu. Betul. Kalau macam saya ni, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila saya rasa saya ni dah jauh pada Allah tu, Allah dekatkan saya dengan semua ustaz-ustaz, ulama-ulama, kawan-kawan yang hebat, Ustaz kan. Ingatkan balik saya jalan kebenaran. Sebab kadang-kadang kadang-kadang bila kita rasa hati kita gelisah tu, itu bukan pasal musibah Ustaz kadang-kadang. Tapi itu ada teguran daripada Allah. Teguran daripada Allah. Saya dengar Abang Man punya ni, kata-kata ni dalam satu iklan ni. Ya. Tapi saya kata ini kata-kata yang sangat baik. Itulah. Saya kata ini betul-betul hakikat punya percakapan ni. Itulah saya kadang-kadang banyak mengkaji lah Ustaz. Ya. Saya tak nak jadi pelangi pada orang yang buta warna Ustaz. Saya tak nak jadi pelangi pada orang yang buta warna. Ya Rabb. Orang tak nampak warna. Orang tak nampak warna. Buat apa? Buat apa kita jadi pelangi untuk orang macam tu? Kan? Jadi kita kena buat baik pada orang yang nak kebaikan. Nak pada kebaikan. Kalau dia tak nak pun kita tunjuk kebaikan kita. Macam Ustaz lah. Ustaz beritahu saya kan. Ustaz kata Al-Quran ni dapat mengubah. Saya rasa tingkah laku Nabi Muhammad SAW pun adalah tingkah laku yang berpandukan pada Al-Quran. Masya Allah. Sebab kadang-kadang orang masuk Islam pun bukan kerana dia bercakap, kadang-kadang tingkah laku dia tu. Tingkah laku dia Ustaz. Kan Habib pernah cakap kan, people doesn't read Quran, but they read you.
Orang luar dia tak baca Quran tapi dia baca perangai orang Islam. Betul Ustaz. Yang sepatutnya perangai orang Islam ni, akhlak orang Islam adalah akhlak Quran. Betul Ustaz. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul Ustaz. Masya-Allah. Itu yang kadang-kadang ada ustaz tu cerita, saya tak tahulah sama ada, nanti kalau ustaz boleh betulkan kan. Macam ada sekali tu bila Nabi Muhammad SAW dia jalan satu tempat tu, ada kaum yang tak suka. Dia baling sampah. Dia baling kotoran pada Nabi. Bila Nabi nak pergi ke masjid, setiap kali pergi dia akan buang sampah, buang kotoran, buang sampah, buang kotoran. Satu hari bila Nabi pergi jalan, dia tak buang sampah. 2 hari 3 hari pun tak ada juga. Jadi Nabi tu naik atas cari orang tu, kenapa orang tu tak buang sampah hari ni? Tapi kalau kita, agaknya tak ada ni, dah mampus agaknya tu. Kalau kita lah. Kalau kita kan, agaknya dah mampus agaknya orang tu, padan muka dia. Tapi Nabi naik atas, dengarnya ustaz tu cerita, siap tolong lagi. Tengok dia sakit, siap Nabi panaskan air, tolong sampai sehat. Akhirnya orang tu masuk Islam. Masuk Islam. Ustaz. Sila Ustaz, terangkan sedikit. Adakah tingkah laku kita ni, tingkah laku kita yang sebagai orang Islam ni, kadang-kadang orang bukan Islam banyak, lihatlah macam Ustaz cakap tadi. Betul. Dia tak baca Quran tapi dia baca kita ni, tingkah laku kita. Jadi berkenaan dengan akhlak ini Abang Baman, masya-Allah. Allah puji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran dengan firman-Nya, Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlak Nabi ini berada di puncak akhlak yang tertinggi. Kalau kita akhir zaman ni, kita duk cari kita nak betulkan akhlak remaja kita ni, kita tercari-cari mana model, contoh. Maka akhirnya kita pun pergilah ke negara Eropah. Nak tengok contoh dia. Memang betul. Saya pergi ke Belgium satu masa dulu, 2017 dengan kumpulan ekspedisi, kita mengembara 28 hari ke sana. Kita buat ekspedisi kembara mencari hikmah, mencari kebaikan. Berjalan pun salah satu daripada kunci ilmu juga. Boleh dapat ilmu juga, hikmah. Jadi kita tengok kat sana, orang sana dia tak perlu punch card. Orang Belgium ni tak perlu punch card. Dan kita tengok dia orang ni tak berbangga-bangga pun dengan pakaian berjenama. Semua orang asal ada baju sudahlah. Kan? Kita tengok Mak Saleh ni, akhlak dia tinggi. Dan kita tak pernah tengok budaya yang tak elok di tengah jalan raya. Kita tengok cerita filem Abang Man. Macam ganas sangat dia bawa kereta terbalik lah. Betul. Sambil reverse bawa kereta lah. Tapi kita pergi ke Eropah, beradab orang dia bang. Orang dia bawa kereta baik-baik. Saya pergi ke Jepun tahun 2006, 2008. Saya 2 kali pergi Jepun jadi imam kat sana. Alhamdulillah, kita dapat belajar. Macam dalam bulan Ramadan ni, akhlak orang Jepun bukan bulan puasa je, waktu lain. Kita tengok, orang Jepun dia nak makan sikit, dia masak sikit. Dia tak masak banyak. Kita hari ni, Masya Allah, kerana tengah puasa, kita masak lebih. Kita rasa ramai orang nak datang makan di rumah kita. Padahal kita berdua je nak makan. Akhirnya kita membazir dengan pembaziran yang hari ini bila keluar dalam surat khabar, umat Islam membazir di bulan Ramadan dengan pembaziran sampai beribu-ribu tan buang makanan. Dekat Malaysia, dekat Arab Saudi lain, dekat negara lain. Orang kafir dengar ni apa ni? Kata puasa. Betul. Kan? Bulan puasa kadang-kala, Masya Allah, sampai orang kafir tanya, you tak puasa ke? Kan? Akhlak kita ni. Jadi ulama cerita tentang akhlak ini dalam Al-Quran, ada sepotong ayat Quran yang mana ulama kata kalau orang Islam amalkan ayat ni tentang Rasulullah ni, maka dunia ni akan jadi aman damai. Suami isteri tak bergaduh, jiran dengan jiran tak bergaduh, semua sekali. Apa yang Abang Man cerita tadi. Iaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, Masya Allah, dalam surah Hamim Fussilat, iaitu Allah SWT sebut, idfa' billati hi ahsan. Kamu tolak keburukan orang buat pada kamu ni dengan yang lebih baik. Orang buat jahat, kita balas baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, akhirnya orang yang dulunya musuh ketat dengan kamu, ka'annahu waliyun hamim, bertukar jadi kawan karib. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keluar daripada rumah nak bunuh Nabi, tapi akhirnya menjadi pengikut Nabi yang layak untuk jadi Rasul, untuk jadi Nabi. Laukana ba'di nabiyyan lakana Umar. Hebatnya Rasulullah ni, dia boleh ubah musuh-musuh semua jadi kawan, jadi sahabat.
yang kita dengar sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi Ta'ala alim ajma'in 124,000 tu yang terima Islam secara sukarela betul-betul ni tak ramai sebenarnya bang. Kebanyakannya bermula dengan permusuhan, kebencian, ludah Nabi, pernah tabur pasir atas kepala Nabi, semua ada sejarah. Tetapi Nabi SAW, Allah bagi dia satu buah nasihat dalam Quran. Mudah-mudahan kita dapat amalkan nasihat ini. Allah SWT bagi nasihat pada Rasulullah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat kasih sayang yang Allah masukkan dalam hatimu kekasihku Muhammad, lintalahum, Nabi Muhammad berubah jadi sangat lembut dengan pengikut-pengikut dia. Hari ini kita kadang-kadang jadi ustaz, bila kita tengok orang buat salah, kita ustaz tak boleh tengok anak murid buat salah. Kalau kita jadi anggota polis, kita memang akan tengok banyak orang yang buat salah, langgar undang-undang, minta maaf. Kita jadi apa? Jadi kalau kita orang ulama, kita tengok apa ni, semayang tak betul, Fatihah tak betul. Tetapi Rasulullah SAW, dia tengok orang buat silap, dia menggunakan kelembutan dia untuk tarik orang ni supaya dekat pada Allah Ta'ala. Ulama kata Nabi ni macam magnet. Magnet ni siapa datang dekat je tertarik. Tertarik dengan Nabi. Pada diri Nabi ni, akhlak Nabi ni macam bunga. Semua orang tengok bunga, hatta pencuri pun suka pada bunga bang. Betul. Sebab dia cantik, dia wangi, dia lawa. Begitulah Rasulullah SAW. Perompak penyamun pun sayang dekat Nabi, tertarik dengan Nabi. Satu masa dalam perjalanan hijrah, Nabi SAW bertemu dengan 2 orang penyamun, Masya Allah. Antara teknik kita nak mendekati orang ni, kena tanya nama. Kan? Nama siapa? Dia kata, nahnu muhanan, kami 2 orang yang hina. Semua orang kampung pandang hina pada kami. La, Nabi kata, bukan. Bal antuma makruman. Kamu berdua ni orang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Tersentuh hati penyamun ni. Semua hidup kami tak pernah ada orang puji kami. Kadang-kadang anak kita di rumah tu nakal kerana tak pernah dipuji, tak pernah dapat kasih sayang. Saya pernah bela kuda bang, Masya Allah. Katanya kuda ni kuat gigit orang. Hati-hati kuda ni kuat gigit orang. Saya kata tak apa, kita cuba bawa balik. Bawa balik, nak latih kuda yang garang kuat gigit ni apa? Kita kena bagi makan dekat tangan. Macam manusia selalu suap mulut bang. Kita selalu bawa anak-anak muda ni, kita bawa mereka berhijrah ke jalan Allah. Kadang-kadang kita ajak dia iktikaf dalam masjid 3 hari. Masa kita makan, kita try suap mulut dia. Di rumah pun try suap dekat anak isteri kita, Masya Allah. Kalau binatang macam kuda pun kita suap mulut dia, dia akhirnya daripada suka menggigit, jadi tak jadi gigit. Setiap kali datang, kita bagi carrot, kita bagi pelet, kita bagi makan, suapkan mulut dia. Binatang pun tahu jadi baik, tahu hormat orang. Manusia ni kalau kita suap mulut dia, Masya Allah. Kan? Budak-budak muda hari ni dia perlukan santunan. Dia dahagakan kasih sayang. Kalau ada ustaz-ustaz datang, gosok-gosok dia sikit, cium dahi dia, cium pipi dia. Dia kata, ayah saya pun tak pernah buat macam ni kat saya. Betul. Mak saya pun tak pernah cium saya, tak pernah puji saya. Betul. Banyak budak-budak di luar sana, dia memberontak jiwa dia kerana tak pernah bagi kasih sayang. Tapi bila kita bagi, kita belai, kita pujuk, alhamdulillah dia berubah. Itulah yang Nabi buat pada para sahabat Nabi. Kenapa orang Arab jahiliah ni keras hati? Sebab tak pernah ada, Nabi tak pernah usap kepala mereka. Sekarang Allah hantar Nabi yang penyayang, Nabi yang pengasih. Dan Allah nasihat pada Nabi, walau kunta falzan ghalizal qalbi. Kalau kamu ni bahasa kamu kasar, hati keras dalam berdakwah, lan faddu min haulik. Semua orang akan lari tinggalkan kamu. Jadi macam mana cara Nabi Muhammad SAW nak kena buat bila dia membawa remaja-remaja, anak-anak muda keliling Nabi ni, semua budak-budak muda yang perlukan bimbingan Nabi. Yang pertama, Allah nasihat pada Rasulullah SAW, fa'fu anhum. Bila kamu tengok dia buat silap, mula-mula sekali maafkan dulu. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah satu hari, dia tiap-tiap malam, amalan Sayyidina Umar ni, dia suka berjalan pusing-pusing tengok rakyat tengah-tengah malam. Lepas-lepas isyak dia akan ronda kota Madinah, Masya Allah, nak tengok apa rakyat sedang buat.
Tiba-tiba pada malam itu bang, dia ternampak satu buah rumah. Dalam rumah tu ada bayang-bayang orang tua sedang berjoget dengan orang perempuan. Yang bukan mahram dia dalam rumah dia, Masya Allah. Sayyidina Umar kata, ini mana boleh jadi? Kan? Dalam Madinah Nabi, dalam Madinah Rasul ni, takkan ada orang berjoget pula. Dancing, Masya Allah. Sayyidina Umar pun lompat daripada tembok tu, terus terjun depan orang tua tadi. Dia cakap, wahai orang tua, kamu dah buat 3 kesalahan besar. Yang pertama, kamu ni berjoget, minum minuman keras, dan kamu berkhalwat dengan wanita bukan mahram. Orang tua ni pun pandai hukum juga bang. Kalau saya buat 3 kesalahan, Amirul Mukminin pun ada 3 kesalahan juga. Apa kesalahan aku? Ini pemimpin zaman dulu, Masya Allah. Yang pertama, dalam Quran Allah kata nak masuk rumah orang bagi salam. Kan? Masya Allah. Yang kedua, Allah pesan nak masuk rumah orang ikut pintu. Masya Allah. Dan yang ketiga, nak masuk rumah kena minta izin. Ini 3-3 Amirul Mukminin dah langgar. Sayyidina Umar kata, kalau begitu saya balik dulu minta izin. Dia pun balik ke rumah dia. Tiba-tiba satu hari dalam majlis Sayyidina Umar tengah duduk dengan ramai dengan sahabat Nabi ni, orang tua tu datang duduk dalam majlis tu, ujung-ujung menyuruk-nyuruk. Malu dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar tengking aku, tarik aku depan orang ramai ni, memang malulah aku. Habislah kantoi sejarah aku ni berjoget kat tengah-tengah malam pula. Kan? Malu dipermalukan depan orang ramai. Maka Sayyidina Umar nampak orang tu, mai pakcik, mai duduk sini. Mai duduk sebelah saya. Dia ingat memang kenalah. Tapi tak sangka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pujuk dia datang duduk sebelah. Masya Allah. Bila pakcik tu datang, Sayyidina Umar senyum tengok muka dia. Dia kata, pakcik, main seling telinga kejap. Nak bisik. Dia kata apa? Pakcik tahu tak? Sejak peristiwa malam itu, saya tak pernah cerita kepada sesiapa pun keaiban pakcik itu, kesalahan pakcik itu. Pakcik itu pun angguk senyum, happy. Mai telinga Amirul Mukminin pula. Mai. Dia pun bisik. Wahai Amirul Mukminin, sejak malam itu saya dah tak minum minuman keras lagi. Saya dah tak berjoget lagi. Saya dah tinggal maksiat tu. Masya Allah. Kisah yang sangat ajaib berlaku antara rakyat dengan pemimpin, yang mana Masya Allah tuan-tuan, Amirul Mukminin Sayyidina Umar dulu orang bengis, ganas, tapi ambil akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, lemah lembut. Maka Allah Subhanahu wa taala ajar pada Nabi dan para sahabat, dan kita semua orang Islam, bila tengok orang buat salah, mula-mula maafkan dulu. Minta maaf cakap. Kadang-kala kawan-kawan kita yang budak-budak muda nak berhijrah ni bang, kadang-kala kita bawa dia datang ke masjid. Dia kata, Ustaz, kami ini dulu sebelum join program ni, banyak kali dah pergi ke masjid. Tapi orang macam kami dengan gelang, dengan bengal, dengan tattoo ni, kadang-kala datang ke masjid, baru nak ambil wuduk dah kena tengking dah. Masya Allah. Itu di antara kesilapan dalam teknik berdakwah, Masya Allah. Kita patut orang bertatu datang ke masjid, Masya Allah, Masya Allah, ini budak muda, Masya Allah, ini permata. Kalau setengah orang, ahli syurga, lagi dipening. Kan? Ahli syurga, Masya Allah, peluk dia. Dia terperanjat. Saya macam ni, orang kata ahli syurga, Masya Allah. Orang pandai, ini orang pandai tackle. Ahli syurga. Kami ni kata kadang-kala dah lama tak datang ke masjid. Nak masuk kaki ke masjid pun hati berdetuk-detak bang. Kan? Nak datang ke masjid ni, biasa orang jarang datang masjid. Nak masuk masjid tu hati bergetar. Berkata-kata. Berkata-kata, takut. Yalah, betul. Pergi pula kena sergah pula. Memang dia tak datang dah tuan-tuan. Betul. Tetapi kalau dia datang, kita peluk, kita jamu, tak payah cerita apa-apa. Minum dulu, kita bagi makan dulu. Itulah apa yang Nabi SAW buat. Bila mana datangnya orang kafir, datang masuk Masjid Nabawi, Nabi SAW akan perintahkan semua sahabat, jangan cakap banyak, kita jamu dia orang makan dulu. Sampai dia orang kenyang, Nabi ajak masuk Islam pelan-pelan. Biasanya 3 hari duduk dalam Masjid Nabawi, pasti dia akan memeluk agama Islam. Nak cerita tentang akhlak ni bang, Masya Allah. Maafkan orang, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Malam-malam minta ampun, doa,
doa minta ampun untuk orang tersebut. Betul. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sangat risau tentang dua orang Umar. Umar bin Hisham dengan Umar bin Khattab. Dua-dua musuh Islam ni Nabi anggap mereka ni berpotensi. Sebab itu dalam berdakwah ni kita kena anggap semua orang adalah aset, Betul. bukan liability. Hari ni banyak orang anggap orang-orang di luar sana ni liability, Betul. satu bebanan. Sebenarnya semua orang di luar kita ni adalah aset kita. Orang kafir pun aset. Jadi Nabi SAW menganggap Abu Jahal dengan Umar ni dua-dua aset. Jadi pada malam Jumaat, Nabi SAW telah angkat tangan berdoa kepada Allah, Ya Allah, bagilah hidayah kepada salah satu orang daripada dua Umar. Dan akhirnya Allah yang maha bijaksana telah memilih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang keluar pada pagi itu nak bunuh Nabi, tetapi berkat doa Nabi pada malam itu dia telah memeluk agama Islam, mengucap kalimah syahadah di pagi Jumaat berkat doa hidayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita ni bang, betapa besarnya peranan akhlak. Dan akhir sekali satu cerita yang menarik. Saya pernah dengar satu orang kawan saya, ustaz juga. Dia kata Nabi berdakwah dengan mukjizat, dengan hujah, dengan dalil. Hari ini kita banyak nak hukum orang dengan dalil. Bila tengok orang tinggal sembahyang, baca ayat Quran. Bila tengok orang tak bayar zakat, baca ayat Quran bagi orang takut. Betul, ada masa perlu kita takutkan orang. Tetapi kita tengok Nabi SAW berdakwah dengan dalil dan hujah ni selama bertahun-tahun. Orang tak masuk Islam. Betul. Tak ramai. Tetapi pada hari peristiwa Fatah Mekah, pada malam Nabi menakluki kota Mekah, waktu itu orang kafir dah betul-betul dah tersepit. Dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Kalau kami tak masuk Islam, memang kami kena pancung. Waktu itu orang kafir nak tengok apa amalan Nabi Muhammad SAW buat masa dia menang. Macam kita lah nak meraihkan merdeka. Orang kafir pun nak tengok macam mana orang Islam sambut merdeka. Betul. Sama dengan kita ke lain? Kan? Nabi SAW menyambut kemenangan malam itu. Semua sahabat bergantung di kelambu Kaabah. Ya Allah, bagilah hidayah pada Hindun. Ya Allah, bagilah hidayah pada Abu Sufyan. Ya Allah. Sampai orang-orang yang namanya disebut tadi mengalir air mata bang. Tak sangka inilah perangai orang Islam. Inilah akhlak orang Islam. Rupa-rupanya dia bertarung, berperang, berlawan dengan kita ni bukan niat nak menguasai kita, bukan nak jadi ketua di kalangan kita. Dia betul-betul nakkan hidayah untuk kita. Tersentuh, pagi esoknya berduyun-duyun orang kafir, beribu-ribu datang memeluk agama Islam. Nak beritahu pada kita ni, banyak orang bukan Islam hanya tertarik dengan Islam dengan perantaraan akhlak kita yang mulia. Mudah-mudahan di pagi nuzul Al-Quran ni, kadang-kadang kita terfikir, Masya Allah, orang Islam sepatutnya jauh lebih baik pada orang kafir, betul tak bang? Betul. Sebab kita ada Quran, Betul. kita ada nasihat, kita ada bimbingan. Biasanya kita minta maaf cakap saudara kita, orang Cina, orang India, dia tak ada kitab. Betul. Dia tak mengaji masa kecil. Kita ini semayang, puasa, zakat, haji, sepatutnya kita lebih baik daripada dia orang. Tetapi hari ini malangnya kita ada Quran, tetapi kita tak mengamalkan Quran yang kita ada. Kita ada Nabi, tapi kita tak jadikan Nabi sebagai contoh tauladan kita, sampai kita terpaksa ambil contoh orang Jepun untuk kita nasihatkan budak-budak kita. Sedangkan kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah lebih kurang masya-Allah bang. Alhamdulillah Ustaz. Panjang lebar tu Ustaz. Panjang lebar masya-Allah. Pasal nak menghabiskan 2 jam ni bang. Oh betul. Oi ini rasanya tak sampai 2 jam ni Ustaz. Ya. Ya, Sampai insya-Allah. takutkan kalau dah sampai 2 jam tekak ni dah Kak ni kering insya-Allah. Tapi Ustaz sebenarnya Ustaz sebenarnya kalau kita nak borak lagi lah Ustaz kadang-kadang benda ni kena ada ilmu lah Ustaz. Betul lah. Untuk kita mempelajari Al-Quran ni kena ada ilmu Ustaz. Ada ilmu. Kena ada guru. Kena ada guru. Masya-Allah. Kena ada ilmu. Bak cerita, ada satu cerita ni bukan terjadi kat sini. Ada cerita ni terjadi kat tempat lain lah Ustaz. Tempat lain lah. Nama orang dia ni memang taiko lah. Kalau nak jadikan cerita, dia memang taiko besar lah Ustaz. Seumur hidup dia tu, dia duduk kat kampung tu, dia lah orang paling gerun lah. Kalau orang panggil nama dia Ma'el Tiger nama. Oh, nama pun gerun, Ma'el Tiger. Umur dah hampir 65 tahun. Masya Allah. Dah habis KWSP 5-6 kali keluar pun habis dah.
Dia memang pantang lah Ustaz, memang taiko betul lah. Dia tak pernah pergi masjid kawasan rumah dia tu. Tak pernah jejakkan kaki dekat kawasan masjid tu Ustaz. Ya, betul. Satu hari macam mana, entah bila dia balik daripada pagi waktu subuh, dia dengar azan Ustaz. Dia dengar azan subuh, tergerak hati dia, dia kata, ini masalah aku nak bertaubat lah. Dengar pula alunan-alunan ayat Al-Quran, lembut hati dia nak bertaubat. Macam Ustaz cakap tadi lah, geng-geng masjid ni kan, semua dah ready dekat masjid. Dia pun bila dia dengar macam tu, dia pergilah masjid dekat kawasan rumah dia tu. Bila dia sampai masjid, dia ambil wuduk apa semua. Biasalah orang tak pernah datang Ustaz. Oh, tak kenal? Orang tak kenal, otai-otai semua dah tahu dah dia ni memang taiko ni. Tapi dia datang, semua terkejut Ustaz. Macam Ustaz cakap lah, ada yang mengalu-alukan dia, ada yang macam tengok terkejut, ada yang lari. Ada lagi. Jadi bila dia sampai tu, Tok Siak lah. Tok Siak tegur, dia kata, Mael Tiger buat apa sini? Masya Oh, Allah. dia boleh tegur tu. Mael Tiger cakap apa? Semayang subuh lah, takkan datang ni nak bersukaria pula. Allah. Bagus. Kalau nak semayang subuh, kita nak cuba dulu. Dia nak test pula Ustaz. Test pula. Semayang subuh berapa rakaat? Dia tanya Mael Tiger. Mael Tiger, member memang confident. Selama ni dia taiko, dia peduli apa? Semayang subuh 5 rakaat dia cakap. Confident Confident. Tok Siak cakap apa? Balik dululah Mael Tiger, nanti bila senang datang baliklah. Mael Tiger terfikir-fikir, kenapa dia tak bagi aku semayang kan? Masa perjalanan balik tu dia jumpa kawan lama dia yang dah berubah, yang dah bertaubat. Dia jumpa kawan dia, dia kata, dia jumpa kawan dia tu, dia tegurlah, Harun. Pergi mana Harun? Harun nama dia. Harun pergi mana? Pergi solat subuh. Pergi solat subuh. Tadi Tok Siak tanya aku, subuh berapa rakaat? Sekarang ni aku nak tanya kau pergi subuh kau nak buat berapa rakaat? Dia tanya Harun. Harun tu biasalah Ustaz, orang dah bertaubat. Alah Mael, subuh 2 rakaat lah Mael. Mael cakap apa? Kalau 2 rakaat kau balik. Pasal apa? Pasal tadi aku nak buat 5 pun dia tak kasih, takkan kau buat 2 dia kasih pula, dia kata. Pasal tak ada ilmu Ustaz. Tak ada ilmu. Betul. Mael tak ada ilmu Ustaz, datang-datang tergejah terus je. Mana orang betul. tak pening. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang bila nak buat satu benda tu kena ada ilmu lah Ada Ustaz. ilmu. Kena ada guru. Ada guru, ada betul. ilmu. Betul. Baru benda tu jadi panduan pada kita lah. Betul bang, insya-Allah. Macam Ustaz cakap tadi, orang buat macam mana dengan kita pun. Kalau dalam keadaan sekarang ni kita hidup berjiran tuan-tuan, semua memang kena amalkan Al-Quran lah. Ya. Macam contoh orang buat kita tak baik pun kita kena balas baik. Balas baik. Macam saya punya ungkapan saya, kalau orang baling kita batu, kita kena baling bunga Ustaz. Baling bunga. Tapi jangan lupa baling dengan pasu sekali. Tu dia. Biar sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Tak ada lah. Dia cuma macam tu lah saya cakap Ustaz. Saya nak tanya Ustaz sedikit lah kalau boleh kita ringkaskan Ustaz. Al-Quran tu sendiri, apa beza dengan ibadah-ibadah yang lain Ustaz? Macam Masya contoh Allah. kita solat, kita berzikir, Al-Quran tu sendiri. Apa perbezaan dia dengan ibadah-ibadah yang lain yang kita rasa khususnya Al-Quran ni Ustaz? Masya Allah. Terima kasih bang. Soalan yang sangat menarik bang. Jadi kita tengok Masya Allah, setiap ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kita ni, semuanya ada kebaikan yang besar dan ada hikmah dan ada perbezaan. Betul Ustaz. Quran dia ada beza dia sendiri. Puasa ada beza sendiri. Kelebihan puasa ni bang, satu-satunya ibadat yang mustahil ada unsur-unsur riak. Sebab kita tak boleh nak tunjuk lapar kita pada orang. Betul. Abang boleh tunjuk lapar abang pada saya? Tak ada. Boleh bangga dengan lapar tu tak? Tak ada. Tak boleh. Jadi puasa memang Allah Ta'ala buat, dalam puasa tak mungkin riak. Tapi melainkan kita sebut pula kat orang. Kita dah lapar ni. Aku dah puasa 3 bulan sebenarnya. Tu. Dia boleh jadi riak di situ bila sebut buka mulut. Tapi kalau tak buka mulut, confirm tak akan riak punya. Betul. Tak pernah ada kita jumpa orang puasa ni riak. Sama juga dengan tidur bang. Ada kawan saya cakap, tidur ni ibadat yang paling ikhlas sekali. Betul. Sebab tak pernah ada orang tidur nak menunjuk pada orang. Ya? Okey. Tapi kelebihan Quran ni yang ulama bahas, satu benda fakta yang sangat menarik tentang Quran, mana-mana ibadat lah, tak kira puasa ke semayang ke apa ke, kalau kita tengah semayang misalnya bang, tengah semayang angkat takbir Allahu Akbar, baca Fatihah sedap, berlagu, macam-macam lagu kita bawa, sampai tiba-tiba waktu rukuk terkentut bang, batal.
Nanti masa abang ambil sembahyang, abang kena mula balik ke boleh sambung? Mula balik. Mula balik. Ya. Maknanya sembahyang tadi tak jadi. Tak jadi. Puasa pun macam tu juga. Tengah-tengah puasa tiba-tiba batal puasa. Muntah ke, makan ke, apa semua. Masya Allah. Maka akhirnya puasa hari tu kira tak? Tak kira. Tak kira. Tapi Quran, contohnya yang pertama, anak-anak tahfiz kita adik-adik ni, dia baru menghafal 1 juzuk. Tapi dia niat nak menghafal 30 juz. Dia niat nak hafal 30 juz. Ditakdirkan tengah-tengah menghafal tu dia meninggal dunia. Nanti di hari kiamat, Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka sebagai Al-Hafiz Quran. Walaupun baru menghafal 1 juzuk, patutnya menghafal 30 juz. Kalau dekat universiti, kat sekolah ni, kan, 1 hari lagi nak grad. Budak ni dah periksa, dah cemerlang, tiba-tiba meninggal dunia sehari sebelum hari graduation dia. Kan? Ya. Tapi rasa mungkin dapatlah sijil tu. Ya. Tapi budak tu tak dapat apalah. Kan? Hari kiamat, tak ada pula dipanggil dia seorang doktor ke, engineer ke, tapi bagi Al-Quran begitu. Sama juga dengan ayat Quran. Sembayang ni kalau kita takbir saja, tak jadi. Kena cukup 13 rukun baru jadi sembayang. Betul. Puasa pun kalau hanya sejam pertama, 2 jam pertama, dikira, tetapi kalau tengah-tengah tu batal, tak kira. Tapi Al-Quran ni, kita baca sejuz pun dikira baca Quran. Baca 1 surah pun dikira baca Quran, dapat pahala sempurna. Baca 1 ayat pun dapat pahala sempurna. Paling ajaib, Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca 1 huruf daripada Al-Quran pun dapat pahala 10 hasanah. Baca 1 huruf je, alif lam mim, 3 huruf, 30 hasanah. Tapi tambah dengan mat tu panjang tarik, dapat 90 kebaikan. Inilah ajaibnya Quran ni. Yang hari ni banyak orang tak perasan Quran ni kalau baca 1 huruf pun besar. Tetapi bayangkan nanti di hari kiamat, orang yang banyak baca Quran, Allah SWT firmankan, bagi semangat dekat dia. Orang lain dekat dunia buat ibadat baru naik darjat. Orang menghafal Quran, orang yang selalu baca Quran, yuqalu li sahibil Quran, difirmankan kepada orang yang banyak baca Quran di dunia, iqra, baca Quran. Dekat hari kiamat nanti pun kita akan baca Quran depan Allah. Baca Quran depan Rasulullah SAW. Depan semua manusia kita baca. Iqra wartaqi, sambil baca sambil naik. Sambil baca naik darjat dalam syurga. Waratil kama kunta turatil fid dunya. Bacalah dengan tartil, pelan-pelan baca dengan tajwid macam kita bertadarus dekat dunia ni. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, kedudukan kamu dalam syurga adalah pada ayat yang terakhir kamu baca sebelum kamu mati. 1 ayat 500 darjat. 1 ayat 1 darjat 500 tahun. Naik. Sebab itu pembaca Quran ni adalah orang yang paling tinggi darjatnya dalam syurga nanti, masya-Allah. Jadi kalau kita dengar begitu, maka sudah tentu kita akan bersemangat nak baca Quran, nak mentadabbur Al-Quran. Seluruh masa kita habis untuk Quran pun kita tak ada masalah, sebab keuntungannya di alam akhirat sangat-sangatlah berbaloi dan sangat-sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz. Ada juga yang macam kawan-kawan saya tanya lah Ustaz. Kawan-kawan saya ni dia tak pandai sangat baca Al-Quran. Bukan kawan sinilah, kawan dekat tempat lain lah. Dia tak pandai sangat baca Al-Quran Ustaz. Baik. Tapi dia suka baca penterjemahan tu. Kan sebelah tu sekarang ni dah ada penterjemahan. Ada berita-berita, cerita-cerita yang dulu, sekarang, yang akan datang. Jadi dia seronok baca Ustaz. Boleh katakan hari-hari dia baca tu. Dia tanya saya, boleh tak tanya dekat Ustaz, dapat pahala juga tak? Dia kata. Masya Allah. Dia kata nak baca tu dia belajar tapi merangkak. Tapi yang baca penterjemahan tu hari-hari dia baca. Hari-hari, macam mana tu Ustaz? Tahniah atas soalan bang. Masya Allah. Sebenarnya dalam Al-Quran Allah dah sebut, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat baik sebesar zarah pun dapat pahala. Abang agak-agak abang tu baca terjemah tu kebaikan ke keburukan? Kebaikan. Mana baca terjemahan Quran pun satu kebaikan. Cumanya daripada baca terjemah tu, antara baca terjemah dengan baca Quran, mana lebih baik? Dia ada dua benda yang berbeza.
Ada orang memang dia kerja dia baca terjemah Quran dengan niat nak faham Quran. Itu pun satu benda besar. Hari ini banyak orang Islam baca Quran, dia tak faham Quran. Sedih kita tuan-tuan. Jangan kata surah Al-Fatihah, surah terpendek dalam Quran pun, inna a'tainakal kausar pun ramai orang tak tahu maknanya bang. Kan? Kita fahamlah sendiri hari ini kenapa orang Islam banyak langgar ajaran Quran ni, sebab dia pun tak faham sebenarnya Quran nak apa. Kan? Sebab itu kadang-kadang perlu baca terjemahan. Tetapi Nabi SAW ada menyebut tentang membaca Quran ni. Ada setengah orang kita cemburu tengok orang baca Quran, power, baca sedap, suara dia Masya Allah. Saya sendiri pun dengar anak-anak budak-budak yang baca Quran sedap ni, saya memang jealous bang, cemburu. Kita ni boleh baca Quran tapi tak sesedap suara dia orang kan. Kita dengar tu kalau betul-betul ni, macam kita pergi Mekah Masya Allah. Saya besok insya-Allah akan terbang berangkat menunaikan umrah bang, insya-Allah. Minta doa daripada semua jemaah. Kami 70 orang besok kita berangkat menunaikan umrah. Biasanya di Mekah ni kita dengar imam baca tarawih masya-Allah, terutama malam last. Saya beberapa kali akhir Ramadan di Mekah, Qiyamul Lail tu 3 orang imam bang, masya-Allah. Imam Syurai beberapa rakaat yang pertama. Lepas tu sambung pula dengan Mahir Ma'aqili. Sambung pula dengan Imam Sudais. Orang yang suara sedap ni, dia baca kunut, Masya Allah, sejam pun orang tak rasa. Betul tak? Kan? Tak rasa penat berdiri tu. Punya Allah bagi hikmah, Allah bagi mukjizat pada orang yang baca Quran ni. Sebab itu Nabi berpesan, Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran nanti, di hari kiamat, dia tak duduk dengan orang biasa ni bang. Dia akan duduk dengan sebelah dengan malaikat kiramin bararah. Malaikat yang pernah jaga Quran di lauhul mahfuz dulu, Masya Allah. Ini malaikat penjaga Quran dulu. Malaikat yang jaga Quran, mereka duduk di situ. Manusia yang jaga Quran duduk sebelah dengan mereka. Walladhi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wahwa yatata'ta'u fi. Sedangkan dia, Indonesia kata terbata-bata, tersangkut-sangkut. Kan? Tapi kita tetap kena belajar lah. Ada setengah orang tu dia baca sangkut kerana tak belajar, itu salah. Tapi kalau kita dah belajar dah, ustaz suruh sebut ha, dia sebut ha. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Puas dah ustaz tegur. Tak betul-betul. Kadang-kadang fed up pun ada. Nabi kata tetaplah membaca Quran walaupun tersangkut-sangkut. Wa huwa alaihi syaqun, dengan kepayahan tadi Allah bagi dia ajrani, 2 pahala. 1 pahala baca Quran, 1 pahala usaha nak pandai baca Quran. Dan dalam Quran ni tak ada siapa yang betul-betul pandai sebenarnya. Betul. Kita yang dah elok baca ni pun, cuba pergi tasmik bacaan Quran dekat halaqah-halaqah dalam Masjidil Haram tu. Kalau kita pergi Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ni, di tiang-tiang tu ada je ustaz-ustaz duk tunggu nak semak bacaan kita kan. Masya Allah. Kita ni rasa kita ni jago kampung ni paling pandai lah ni. Kan? Dalam kampung kita ni kita paling pandai. Sekali pergi sana, baru baca bismillah dah kena tegur dah, Masya Allah. Rupanya Quran ni tak ada siapa yang betul-betul pandai. Yang baca perfect ni hanyalah baginda Muhammad SAW je. Bacaan Quran Nabi paling sempurna. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala beritahu, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, kamu jangan tanya macam mana indahnya bacaan Quran Nabi SAW dan betapa panjangnya bacaan Quran Nabi. Sebab itu abang, kita hari ini kadang-kadang satu benda yang kita nak kongsi lah. Kenapa kita cepat jemu baca Quran bang? Itulah masalah dia kan. Saya sebut macam handphone tadi tak ada pula. Betul tak? Hari ini kita dah terbalik. Kita punya melekat dengan handphone ni sampai boleh buat, ada orang lukis gambar handphone dengan tangan sekali ngakar dia bang. Betul. Maknanya handphone ni dah berakar. Sebenarnya tanpa kita sedar, daripada zaman Nabi dulu dah ada orang panggil upaya ataupun usaha untuk jauhkan umat Islam daripada Quran. Zaman Nabi dulu, dia cara dululah. Yalah. Cara klasik. Satu orang musyrikin namanya Nadar bin Haris. Dia sangat cemburu bila tengok ramai orang duduk dengar Quran, Nabi baca Quran, ramai orang meleleh air mata. Walaupun dia kafir pun dengar Nabi baca Quran, meleleh air mata. Mimma arafu minal haq. Dia tahu apa yang Nabi baca tu benar. Betul. Nabi bukan sekadar baca Quran, Nabi ada masa nak dengar orang lain baca Quran. Masya Allah.
Abdullah bin Mas'ud tak salah saya pernah bacakan Quran untuk Nabi SAW. Nabi suka dengar Quran. Tetapi tuan-tuan, Nadhr bin Haris ni dia cemburu tengok orang ramai dengar Quran ni. Dia pergi ke Syam, negeri Syam, dia beli buku-buku kisah dongeng orang-orang barat. Dia pergi beli buku-buku, bawa balik ke negara Arab, ke Mekah, dan dia mula buka dia punya grup channel WhatsApp dia lah, grup dia. Dia berkumpul ramai-ramai. Kalau sekarang ni WhatsApp, dulu dia berkumpul ramai-ramai, maka dia mula baca buku kisah-kisah Dongeng. Dongeng Rapunzel lah, Jack and Jill lah, macam-macam cerita-cerita dongeng-dongeng dulu-dulu. Kita pun ada masa beli juga buku tu untuk anak-anak, kita tak perasan. Betul. Kita beli komik, kita beli majalah, kita beli macam-macam benda. Kadang-kadang anak-anak kecil-kecil ni pun kita dah bagi handphone kat dia. Betul. Nak mudahkan kita nak masak. Ya betul. Tidak, anak kita bising, kita susah nak memasak, bagi dia handphone kan. Betul. Kita tak perasan. Sebenarnya Nadhr bin Haris ni dia dah mula buat daripada dulu lagi. Dan Allah Taala sebut wa minan nas may yashtari lahul hadith liyudilla an sabilillah. Sebagian orang dia spend duit banyak nak larikan orang daripada Quran ni. Betul. Maka macam-macam benda dia dah buat. Tapi akhirnya Allah Taala gagalkan usaha dia ni. Maka sekarang ni di akhir zaman ada juga upaya untuk larikan umat Islam daripada Quran. Kita tak salahkan orang barat. Orang barat memang kerja dia. Masya-Allah. Memang kerja dia, dia buat kerja dia. Tapi kita hari ni, masya-Allah, kadang-kala jemu untuk baca Quran. Sebab itu hari ni Quran ni untuk mengelakkan rasa jemu, yang pertama kita nak tak nak kita kena lawan perasaan baca juga. Mula-mula jangan kata abang, kami yang dah hafiz ni pun, dulu zaman saya belajar dulu, kita mudah. Nak baca 10 juz satu hari itu gampang Pak, kalau orang Indonesia bilang. Gampang. Senang. Nak mengulang satu juzuk Quran, kita belik 10 minit, 15 minit, dah boleh bawa tarawih dah, Masya Allah. Punya lancar. Tapi bila dah masuk umur 40 ni bang, Masya Allah, punya mujahadah nak boleh dapat baca Quran tu, Masya Allah, bercinta. Kan? Susahnya nak dapat peluang baca Quran ni. Bulan Ramadan inilah bulan untuk kita dapat baca Quran. Sekarang ni nak khatamkan sejuz pun susah. Dulu 10 juz sehari senang. Sebab itu, bila dah lama tak baca Quran, sebenarnya Al-Quran di antara kelebihan dia, Nabi beritahu ada 2 amalan yang boleh melembutkan hati. Inna hadhil qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati manusia boleh berkarat macam mana besi berkarat bila terkena air. Ya? Bila besi asyik kena air, air hujan panas, lama-lama besi pun berkarat. Kereta kita pun letak tengah panas, lama-lama berkarat bang. Hati manusia pun lama-lama berkarat. Ada orang kata, Ustaz, hati saya bersih Ustaz. Tahun lepas dah nangis dah. Tahun lepas dah qiyamul lail. Tahun lepas dah tadarus. Tahun ni dah suci dah ni. Sebenarnya hidup di dunia ni tak buat dosa pun kotor juga hati kita. Betul Ustaz. Kan? Sebagai contoh bang, kalau kita nak keluar rumah, kita pergi ke luar negara, kita kata nak pergilah sebulan ke luar negara. Sebelum pergi kita dah basuh dah rumah kita dah. Dah lap, dah mop lantai. Dah kemas rumah. Balik-balik ada tak sawang-sawang, debu-debu? Ada. Kena sapu balik tak bang? Sama juga dengan hati kita ni. Tahun lepas dah tadarus 30 juzuk, hati dah bersih. Setahun akan datang, kita tengok hati kita keras balik. Sebab itu zaman dulu, kalau satu orang hati mengadu, hati keras, ulama-ulama akan nasihat buat 2 benda. Yang pertama, banyak ingat mati. Kan? Bila kita banyak ingat mati ni, Masya Allah, ulama-ulama sangat galakkan kita ingat mati. Nabi pun galakkan kita ingat mati. Akthiru min dhikri hadhimil ladat. Banyakkan mengingat, menyebut tentang benda yang akan memutuskan segala kelazatan dunia. Betul Ustaz. Yang jadi kita malah baca Quran ni sebab banyak benda lazat lain. Betul. Tapi bila kita ingat mati, kalau mati malam ini bang, macam abang sebut tadi, dunia cuma 3 hari. Betul. Kalau mati hari ini, habis dah kita peluang. Jadi dengan ingat mati, hati kita akan jernih. Hati akan lembut, mudah menangis. Dan yang kedua, bila kita banyak baca Quran. Banyak baca, mula-mula memang gagap, lekat. Orang faham kata bebal. Kan? Bebal lah kami ni. Masya Allah. Tuan-tuan mulia, tetapi bila kita baca, lama-lama makin laju, lama-lama makin manis. Masuk juz kedua, makin sedap.
Masuk juzuk ketiga, makin sedap. Masuk juzuk 4, makin sedap. Makin atas, makin sedap. Dan saya nak kongsi dengan Abang Man, hari itu beberapa tahun yang lepas, saya pernah bawa satu orang Kristian Ortodoks daripada Rusia datang ke tahfiz saya. Dia datang jalan-jalan makan angin. Dia ni pun tak tahu apa tujuan dia datang. Kita kata jom jalan ke tempat saya. Come to my school. Kita pun jemput dia, invite dia. Kebetulan dia Christian Orthodox. Saya cakap, saya nak entertain you. I would like to entertain you. Saya nak hiburkan tuan. Apa dia kata? Saya nak minta ustaz saya bacakan surah Maryam untuk tuan. Surah Maryam. Ustaz ni pun suara sedap, orang Pakistan, Masya Allah, Qori. Dia pun baca surah Maryam kepada orang Kristian ni. Dia duduk macam ni sambil dengar ustaz tadi baca surah Maryam. Dalam keadaan dia sangat kagum, mata dia tertarik, tiba-tiba air mata dia mengalir bang. Dia tak faham. Lepas tu saya kata, why you cry? Kan, why you crying? Dia kata, aku sangat tersentuh dengan apa yang dibaca. Aku tak pernah dengar lagu dalam dunia seindah apa yang dibaca. Tapi saya kata, abang tahu tak dibaca surah apa? Dibaca surah Maryam. Berkenaan dengan agama Kristian. Orang yang disanjung oleh agama Kristian, nama dia dipuji-puji dalam Quran. Allah cerita detail tentang Maryam dalam surah Maryam. Betul ke? Oh, dia kata amazing. Begitu hebat agama Islam ni, cerita tentang Maryam, cerita tentang Isa AS. Masya Allah, dia menangis walaupun dia tak faham. Inilah mukjizat Al-Quran yang mana hari ini kalau kita dapat selalu baca Quran, hati kita lembut, mudah mengalirkan air mata bang, Masya Allah. Aduh. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan bang. Betul. InsyaAllah. Betul Ustaz. Kita pun dah di ujung-ujung dah ni Ustaz. Ya, ujung-ujung dah, Kita pun Masya dah di Allah. ujung-ujung dah sebenarnya tuan-tuan dan puan. Kita tahu untuk bulan Ramadan ni, untuk mengisi masa kekosongan ni, inilah program yang macam ni yang kita nak Ustaz. Bagus, Masya Allah. Kadang-kadang macam saya kadang-kadang pun kalau tak ada apa-apa, saya tengok video ustaz-ustaz yang lama lah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang bila kita duduk dengan kawan-kawan yang sekali dengan kita, yang membawa kita kepada kebaikan, kita bolehlah jadi orang baik Ustaz. Betul. Itu yang terbaik. Itu pasal bila saya tengok kadang-kadang bila artis-artis berhijrah, jangan kata lelaki Ustaz, wanita. Contohnya tuan-tuan dan puan, kalau semua jemaah kat sini, kalau perasan ada satu waktu tu, kalau siapa yang kenal Syuib Raja Lawak, isterinya Siti Sarah, Masya Allah. bila dia meninggal je, Allahu Akbar. waktu Covid itu hari, kita dengar banyak artis-artis berubah Ustaz. Artis-artis wanita banyak pakai tudung. Masya Allah. Artis-artis wanita banyak terkesan dengan cara kematian dia tu. Bahkan saya sendiri pun peribadi, walaupun tak kenal Siti Sarah, masa saya dengar berita kematian dia, saya menangis. Betul tak Ustaz. tahu macam mana Allah letak dia punya kemuliaan dia, karomah dia. Betul. Masya Saya pun Allah. rasa macam ada kawan saya telefon, dia kata Azwan Ali pun dah bertudung waktu tu. Tak tahulah kan. Dia kata waktu meninggalnya tu, jangan kata perempuan, Azwan Ali pun bertudung. Biar betul kau ni buat lawak. Tapi itulah Ustaz, sebenarnya kalau nak katakan saya bersahabat dengan Syuib ni, kita pun kenal tuan-tuan dan puan, akak-akak, abang-abang kat sini, semuanya tahu kisah hidup Siti Sarah tu, arwah tu kan. Ya, betul. Nah, daripada macam tu Allah bawakan dia ke jalan yang benar. Lepas tu daripada tudung singkat, tudung labur, daripada tak biasa-biasa pakai jubah. Sekarang ni jual jubah pula Ustaz apa semua kan. Tu saya cuma terpanggil je lah Ustaz. Kadang-kadang bila hidayah tu Allah nak bagi Ustaz. Betul. Kita tak perlu tunggu hidayah ni Ustaz. Tak perlu tunggu, betul. Betul Ustaz Betul. Yang kita tunggu ni tuan-tuan bukan hidayah, hadiah. Hadiah kita kena tunggulah. Tapi hidayah kena cari Ustaz. Hadiah kena kejar. Kena cari. Saya suka apa yang Abang Man sebut tadi, Masya Allah. Kebanyakan orang berubah kerana suasana. Betul Ustaz. Sebab itu Abu Yahamka, Hafizahullah Ta'ala, Rahimahullah Ta'ala, saya teringat kata-kata dia beritahu, bang, tidak ada orang yang jahat di dunia dan tidak ada orang yang baik di dunia ni. Betul Ustaz. Orang baik, dia dapat peluang buat baik sebab dia duduk dalam suasana yang baik. Jadi Allah buka dia pintu kebaikan. Macam tuan-tuan duduk sini malam ni, pagi ni. Masya Allah, kita bukan orang yang terbaik. Betul. Tapi kita duduk berkawan dengan orang baik-baik, duduk dalam suasana masjid, suasana orang mengaji Quran. Allah buka pada kita lorong-lorong kebaikan. Betul. Daripada datang nak dengar tazkirah,
kita dapat iktikaf, kita dapat pahala duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam taman syurga, kita baca Quran, hati kita tenang. Banyak kebaikan selesai bila kita duduk dengan orang baik. Betul, Ustaz. Dan orang jahat pula, dia bukan jahat. Tapi kerana dia salah tempat, letak duduk di berkawan dengan orang jahat, maka Allah buka kepada dia daripada satu niat nak buat jahat, tiba-tiba macam-macam peluang jahat dia buat. Betul. Akhirnya orang panggil dia orang jahat. Sebenarnya dia bukan jahat. Sebab itu Nabi SAW masa datang, dia tengok semua umat dia ni, semua adalah layak untuk jadi ahli syurga. Betul, Ustaz. Itulah Nabi telah train dia orang, daripada calon ahli neraka, telah berubah menjadi calon ahli syurga sebelum wafat. Masya Allah. Betul. Masya Kadang-kadang Allah. kita bukan nak sangat pergi ke neraka tu, Ustaz. Tak. Tapi kita bukan neraka tu yang nak jemput kita. Kita sendiri nak pergi. Satu Itu benda masalah. bang, saya nak share dengan abang. Ya, Ustaz. Hari ni kebanyakan orang buat dosa sebab dia sangka dia ahli neraka. Betul. Betul tak? Betul, Ustaz. Setan telah racun kita, engkau ahli neraka, engkau ahli neraka, engkau ahli neraka. Sampai setengah-setengah budak tu dia kata hell. Ya, Ustaz. Buat tunjuk tangan macam ni pula kan. Hell. Mana macam neraka tu macam best pula bang. Betul. Sebab setan ni dia telah hasut manusia, engkau tak layak masuk syurga. Kan? Saya nak share satu benda lah, satu poin yang menarik jugalah. Kan? Sebelum kita ni. Ada pula yang kata, Ustaz, kalau semua nak masuk syurga, siapa pula nak Siapa masuk nak neraka? meneman? Allahu Akbar. Saya pernah dakwah satu orang Cina dekat Jerantut. Dia ni baik dengan saya. Saya kata, bang, bila mau masuk syurga? Dia cakap betul lah. Kalau semua orang masuk neraka, siapa nak teman ahli neraka? Semua orang masuk syurga, siapa nak teman ahli syurga? Biar saya teman dia orang. Oh, jawapan macam tu pula ya. Jadi saya nak tunjuk pada tuan-tuan satu benda yang tipu daya syaitan. Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi beritahu, syaitan tipu kita ni 7 lapisan. Supaya kita dapat sama-sama reti, faham ya, tipu daya syaitan. Yang pertama, syaitan kata buat apa, engkau buat baik. Engkau buat baik banyak-banyak pun tak masuk syurga juga. Betul. Kan? Dan kau dah memang orang dah cop jahat, buat jahat je lah sampai mati. Tetapi kita lawan syaitan. Wahai syaitan, hidup ni cuma satu kali, aku datang untuk beribadat. Engkau punya bisikan aku tak dengar, aku dengar bisikan para nabi, bisikan daripada Allah. Kita pun lawan syaitan, kita pun buat. Bila kita buat, syaitan kata, engkau buat, tapi buat dengan tergopoh-gapah. Kan? Buat dengan laju-laju, semayang pun cincai-cincai ala kadar. Setengah orang cakap, wahai Allah, aku nak semayang ni pun mujur. Ada orang cakap macam tu. Aku nak semayang ni pun mujur. Kalau aku tak semayang, macam mana? Ada juga macam tu kan. Allah. Punya teruk manusia ni. Jadi kita nak lawan syaitan macam mana? Wahai syaitan, Allah dan Rasul beritahu, buat ibadat dalam keadaan tenang-tenang, dalam keadaan apa, ada ketenangan, pelan-pelan dengan sempurna, itu lebih baik. Tiba-tiba iblis datang bisik pula. Kita tadi boleh tak bagi buat. Bila kita nak buat elok-elok, dia kata dalam ramai-ramai yang sembahyang ni, sembahyang engkau lah yang paling bagus sekali. Kan? Kita pun lawan pula syaitan sekali lagi. Wahai iblis, aku tak perlukan pandangan sesiapa pun di kalangan makhluk ini. Yang aku perlukan hanya pandangan Allah saja ke atas diri aku. Aku nak Allah je puji aku. Aku nak Allah je terima aku. Masya Allah. Syaitan pula mari pula. Hebat ilmu engkau, Masya Allah. Selamat daripada tipu daya aku. Rupanya dalam tu pun tipu lagi. Tipu dalam tipu. Masya Allah. Akhirnya kita kata, wahai iblis, aku selamat daripada tipu daya engkau. Bukan kerana hebat aku, bukan kerana pandai aku. Semata-mata limpah kurnia daripada Allah. Taufik hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali setan, dia guna buah terakhir. Dia kata, engkau buat baik macam mana pun, kalau Allah dah kata neraka, neraka juga. Allah. Kalau Allah kata engkau ahli syurga, engkau tak buat apa-apa pun masuk syurga juga. Allah. Oh, dia guna pula dalil tu. Yang pelacur pun bagi minum anjing masuk syurga, Masya Allah. Kan? Pandai ke iblis ni? Dia pandai. Sebab itu kadang-kadang kita ni nak lepas daripada tipu daya dia, kita jawab syaitan, aku lebih suka masuk neraka dalam Allah redha pada aku, dalam keadaan aku taat perintah Allah pun Allah masukkan dalam neraka, daripada aku masuk syurga dalam keadaan aku deraka pada Allah Ta'ala. Tetapi dalam Quran Allah berjanji, siapa yang taat kepada dia, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti akan masukkan ke dalam syurga, dan aku lebih percaya kepada janji Allah berbanding daripada janji engkau. Ini 7 tipu daya iblis, 7 lapisan ni, bang. Betul. Kita nak kena hati-hati supaya selamat. Tapi indahnya dalam bulan Ramadan, iblis ini tipu daya ni semua dah selamat. Tinggal kita dengan nafsu kita je, bang.
Betul, Ustaz. Masya Allah, nafsu ni lah yang nak kena kontrol. Betul, Dan ulama kata nafsu ni satu-satunya makhluk yang tak akan berpisah dengan kita. Anak bini akan tinggalkan kita, semua harta benda akan berpisah. Nafsu yang kita tak suka ni, dia akan duduk dengan kita sampai ke syurga nanti. Allah. Sebab itulah nafsu ni kita nak didik. Kan? Nafsu memang tak suka baca Quran, tapi kita kena lawan juga. Nafsu tak suka duduk dalam masjid, kita kena lawan, kita kena didik sampai nafsu kita ni tenang, duduk pada maqam nafsu mutmainnah, sampai bila buat baik tu rasa tenang, bila buat jahat rasa gelisah. Dah terlewat sikit nak masuk waktu sembahyang, kata dah terlewat sikit bulan puasa ni, Allahu Akbar, dah menggelabah dah. Itu maknanya nafsu kita dah ada kebaikan, dah minat kepada agama. Itu yang mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita nafsu mutmainnah, insya-Allah. Betul, Ustaz. Kadang-kadang Ustaz pada bulan Ramadan ni Ustaz, di ujung-ujung kita ni, kita nak cerita sikit lah. Macam bulan Ramadan ni Ustaz. Kita pun tahu bulan Ramadan ni syaitan semua diikat. Yang ada satu-satunya musuh kita nafsu. Nafsu, Masya Allah. Itu saya kadang-kadang bukan kata orang lain lah, saya sendirilah. Kadang-kadang bila balik dah lewat. Kalau sebelum bulan Ramadan ni Ustaz, dia punya beban nak sembahyang isyak tu Ustaz. Kadang-kadang kita tidur dulu, bangun balik, baru kita sembahyang. Oh, sembahyang. Kadang-kadang itulah kita ni manusia, kadang-kadang janji niat nak sembahyang, tiba-tiba terlepas pula. Itu, tapi waktu pada bulan Ramadan ni dia lain Ustaz. Lain. Dia balik je terus sembahyang. Dia punya kekuatan dia tu sebab kita ada, kalau ikutkan, kalau bulan Ramadan ni satu je musuh ni, nafsu je. Nafsu. Kalau sebelum-sebelum ni dengan syaitan lagi macam-macam lagi godaan apa. Jadi suasana. Suasana dah okey. Betul. Jadi kita nak tengok dekat sini, ada juga orang kata kadang-kadang bila kita berpuasa, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita berpuasa, kita berlapar dahaga, kita berpuasa tahan siang tak makan tu semua sebab kita nak merasai macam mana cara orang-orang yang susah. Orang susah, orang yang tak berkemampuan Ustaz. Waktu siang, waktu kita berpuasa, waktu nak berbuka pula, macam-macam juadah, sampai ada orang kata apa, siang berpuasa kita rasa macam mana kita nak jadi orang susah, malam masa berbuka kita macam mana rasa jadi orang kaya. Sebab masa berbuka tu penuh meja. Penuh meja. Kadang-kadang macam Ustaz cakap tadi lah, sampai kita ni kadang-kadang membazir Ustaz. Betul. Beli juadah, beli elok satu je, tapi bila nafsu dah tengok, ini sedap pula. Betul. Ni. Beli lagi, kalau nak bagi kat jiran tu tak apa juga. Betul. Tapi kalau makan sendiri sampai sudahnya membazir. Itu saya nak share dengan abang dan semua ahli jemaah sekalian. Ya, satu orang, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ulama besar. Dia kata kenapa sampai hari ni puasa kita tak pernah memberikan kesan yang baik pada kita. Kita dengar puasa ni boleh didik kita, Ramadan ni satu sebuah madrasah, tapi kita dah puasa bertahun-tahun macam tak ada kesan. Betul Ustaz. Di mana silap dia? Betul. Saya kata ada beberapa kesilapan kita, salah satu daripadanya adalah kita ni terlalu fokus pada berbuka puasa. Satu benda lah macam abang sebut tadi kan. Sebab itu ulama larang kita membeli belah tengah lapar. Bila lapar ni nafsu kita tadi kita dah lemahkan dia. Tapi bila nafsu tengok bazar Ramadan, dia rasa nak beli satu bazar Ramadan tu. Betul. Dia rasa dia nak beli. Betul. Nafsu tengah lapar, macam nafsu kita lah. Tengok kalau boleh semua benda nak makan. Tapi bila time makan, satu pinggannya kita makan. Betul. Itu kelemahan kita. Bila kita makan banyak, ulama kata perut kita kena bagi 3. Satu bahagian untuk makanan, satu bahagian untuk air, satu bahagian untuk udara. Sekarang ni kita dah masuk semua air dalam perut kita. Dan pula doktor buat kajian, berbuka puasa banyak minum ais akan menyebabkan mengantuk. Itu pasal lah bila kita angkat takbir bang. Malam ini memang nak buat 20. Memang bersemangat malam ni. Tapi bila angkat takbir rakaat pertama, imam baca sabih isma rabbikal a'la. Mata kita dah berkelip-kelip kan. Masya Allah. Bila imam ni nak habis, panjang pula dia malam ni. Betul Ustaz. Tadi kita rasa kalau imam baca 3 juz pun boleh. Tapi kerana dah mengantuk ni, Masya Allah, kita rakaat pertama pun punya seksa nak habis. Apatah lagi nak 20 rakaat. Apatah lagi nak tahajud. Itu silap besar itu dimakan. Sebab itu kita tengok orang Arab, orang Afrika, dia makan kurma, air zam-zam, laban, yogurt. Dia minum tu terus angkat takbir sembahyang. Dan Allah bagi kekuatan dia sepanjang malam.
Kalau kita orang Melayu ni fokus tarawih. Tetapi di negara Arab, tarawih sikit je yang panjangnya Qiyamul Lail. Pukul 12 sampai pukul 4 pagi. Saya pernah pergi ke negara Ghana bang, akhir Ramadan. Diorang ni rupanya tak tidur malam. Akhir Ramadan sama macam Nabi. Nabi tak tidur malam di akhir Ramadan, menghidupkan seluruh malam. Imam baca 10 juzuk untuk Qiyamul Lail. 1 juz 1 rakaat. Agak-agak kalau kat Malaysia buat 10 juz macam mana bang? Oh. Orang belakang imam semua letak kursi kan. Semua belakang imam sembahyang angkat takbir je berdiri. Yang lain semua duduk. Nak tunggu pukul 4 pagi bang. Ya betul. Tapi orang Afrika ni, Masya Allah, kita kata dia miskin, kita kata dia ni bodoh, kita pandang hina pada dia orang. Tetapi saya mula air daripada hari tu, saya respect. Saya kata macam ni punya dahsyat. Saya pergi kat kedai-kedai dia orang tengah siang-siang hari, nak pergi beli barang kedai runcit. Semua peniaga ni pegang Quran. Stesen bas semua orang pegang Quran. Allah. Masya Allah. Budak-budak kecil, satu Quran 5 orang baca bang. Allah. Kita tanya dia orang, kau ni memang taksub dengan Quran, obses dengan Quran. Dia kata kami dalam hidup kami tak ada hiburan selain Quran. Allah. Dia orang memang, sebab itu kita tengok budak-budak Afrika kadang-kadang kori-kori dia baca Quran sedap-sedap bang. Betul. Sebab apa? Dia orang ni memang cinta betul-betul pada Quran. Kasih betul-betul pada Quran. Sampai tahun lepas saya duduk di Madinah. Sebenarnya Masya Allah tahun lepas musim PKP ni Allah izinkan saya 6 orang je bang dapat duduk akhir Ramadan di Mekah dan Madinah. Masya Allah waktu itu tak ada orang boleh pergi. Allah izinkan kita pergi. Saya dapat peluang, saya kata alang-alang saya tunggu haji. Raya puasa, raya haji kat sana. Masa tu saya tengok ada sekumpulan sahabat saya daripada Madinah, orang Arab. Dia baru balik daripada Tanzania. Dia kata saya pergi ke Tanzania dengan niat nak berdakwah pada orang Tanzania, nak mengajar orang Tanzania. Kita orang Madinah, mana ada orang boleh lawan orang Madinah, dia kata. Orang Madinah mesti yang terbaik, paling handal lah ibadat. Tetapi bila kami pergi ke Tanzania, banyak benda kami belajar daripada orang Tanzania. Terbalik pula. Orang Arab belajar dengan orang Afrika. Dia kata antara benda yang tak ada dekat Madinah, hanya di Afrika, orang sana baca Quran menangis, yang dengar orang baca Quran pun menangis bang. Allah. Ini tak ada dekat Madinah, dia kata. Mungkin orang baca Quran menangis itu ada. Imam Sudais baca Quran sampai kat itu dia sebab. Tapi dengar orang baca Quran menangis itu jarang. Melainkan imam tu imam yang hebat lah kan. Yelah. Tetapi di negara Afrika, budaya Quran ni sangat dahsyat sampai orang dengar orang baca Quran pun boleh menangis. Masya Allah. Itulah mudah-mudahan kalau dapat suasana itu hidup di tempat kita, Masya Allah. Sangat hebat. Betul, kita harapkan momentum dia di bulan Ramadan ini, insya Allah Ta'ala, kita ubah budaya kita, pemakanan kita, kaedah kita puasa. Dan satu lagi ulama pesan, nak dapat kesan puasa yang sebenar di bulan puasa ini, tahap lapar di bulan puasa mesti kena lebih daripada di luar bulan puasa. Sebab dia kata ada setengah orang dalam bulan puasa lebih kenyang daripada luar bulan puasa. Itu masalah dia. Betul Ustaz. Lebih kenyang. Kan? Bulan lain pun tak makan banyak macam ni. Betul. Memang tak dapat kesan. Ataupun sama lapar, maka tetap tak dapat kesan. Yang dapat kesan adalah orang yang mana dalam bulan puasa ni dia lebih lapar lagi rasa dia. Dan Nabi ajar kita cara nak rasa lapar tu, Nabi kata hasbuka luqaimat yuqimna sulbak. Cukuplah kamu makan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang belakang kamu. Makan sikit, rasa dah okey dah ni, tinggal. InsyaAllah Ta'ala kita akan dapat kesan yang sangat baik daripada puasa kita. Yang kita kata nak takwa tadi, insyaAllah kita akan dapat, insyaAllah Ta'ala. Betul Ustaz. Masya Allah. Tapi macam saya tak boleh tinggal kari kepala ikan tu Ustaz. Itulah masalah. Allah Akbar. Tapi betul lah Ustaz. Di ujung-ujung ni tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa macam masa tu suntuk sangat lah Ustaz. 2 jam tu macam sedar tak sedar. Tak sedar, Masya Allah. Sedar tak sedar je. Lepas sebab ni kita nampak khusyuknya jemaah ni. Jadi kita rasa dahagakan ilmu. Dahagakan ilmu. Dan kita pun dahaga juga ni. Lepas ni, tapi saya nak tanya Ustaz, kalau macam contoh saya borak dengan Ustaz lama-lama kumpul Alio tu, kalau telan batal puasa? Tak batal. Tak batal. Asalkan jangan terkeluar daripada bibir. Sedut balik, batal. Oh ya. Okay. Jadi kita pun tengok kita punya pengacara majlis pun dah ready dah tu. Dah bagi syarat dah. Jadi kita harap kepada tuan-tuan dan puan-puan jemaah semua dapatlah sedikit mengambil ruang dan peluang ilmu yang
bersama dengan Maulana Helmi InsyaAllah. dan juga saya ni sebagai perantara je. Saya pun dengar daripada ustaz ni, bolehlah saya bawa kebaikan ni ustaz. Sebab apa? Sebab apa kadang-kadang bila kita bawa kebaikan ni kepada kawan-kawan kita share ramai-ramai. Orang kata orang yang paling beruntung ialah apabila berhenti nyawanya tapi berjalan amal pahalanya ustaz. Allah Itu yang saya nak tu benar, ustaz. Benar bang. Benar dia. Kadang-kadang kita bercerita benda baik disampaikan, ilmu yang bermanfaat tu kita dapatlah buat bekalan kita di sana nanti ustaz. Betul, Masya Allah. Yang pentingnya tuan-tuan, macam mana sibuknya kita dengan duniamu, kalau kita ada dunia sekarang ni, macam mana sibuk pun dengan duniamu, jangan sampai Al-Quran di rumah kita berdebu. Itu pesanan yang terakhir. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sedikit perhatian kepada kami. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.